Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita mulakan walaupun ramai lagi yang tak join, ada dalam 11 orang je, tak apa. Kita sambung untuk tips kita. Okey, kita dah sampai ke tips yang ke-82. Okey, sebuah kajian di negara atau benua luar dengan menggunakan data negara itu juga. Contoh dalam satu jurnal perlu melibatkan pelbagai sumbangan artikel dari pelbagai negara maupun daripada institusi dan benua. Jurnal ini fokus pada satu negara, contoh Jurnal Pertanian Malaysia. Jadi penulis dari Jerman hantar di sini, iaitu hantar di Malaysia dengan kajiannya di Malaysia atau guna data secondary dari Malaysia juga. Selain itu, penulis pelbagai negara, penerbit juga dapat tingkatkan KPI, reputasi dan ranking jurnal. Okey, macam ni. Dalam kes ni macam jurnal di Malaysia. Jurnal di Malaysia, kalau orang luar negara nak pastikan artikel dia dapat terbit di Malaysia, dia boleh menggunakan data daripada Malaysia. Dia buat kajian di Malaysia, dia dihantar kat jurnal. Okey, ini pun salah satu tips. Katalah kita nak tembus jurnal dekat Jerman. Kita pula nak hantar kat Jerman. Jadi sebelum ni kalau kita hantar kena reject. Jadi salah satu tips dia, kalau nak hantar dekat Jerman, kita study data daripada Jerman. Maksudnya study kajian kita dari Jerman. Jadi tak mampulah kita kan data dekat Malaysia pun tak terkumpul, nak kumpul data dekat Jerman kan. Jadi ada data-data secondary. Data-data secondary yang daripada annual report, data public, yang maksudnya walaupun kita tak duduk kat Jerman, kita duduk dekat Malaysia, kita boleh akses data-data tertentu berdasarkan report. So berdasarkan report-report tu, kita gabung, kita integrasikan, kita analyse sikit, kemudian kita boleh menghasilkan satu artikel. Okey, contoh ambil satu contoh. Satu jurnal, kita ambil satu universiti, katalah UKM. Okey, jurnal kat UKM tu semua orang Malaysia je yang hantar. Kan? Jadi masalah lah. Jadi kalau kata jurnal UKM tu nak terus maintain Scopus, Web of Science, nak maintain Q1, dia kena dapat kolaboratif daripada luar negara. Tapi kalau luar negara tu, dia pakai data dekat negara dia orang. Jadi kita pula nak terima artikel tu tak sesuai sebab konteks jurnal kita ni membincangkan dalam konteks Malaysia. Tapi kita nak artikel pada luar negara. Macam mana tu? Jadi kita advise mana-mana penulis pada luar negara kalau nak hantar jurnal dekat Malaysia, boleh tapi pakai data dekat Malaysia. Dan jika ianya berlaku, biasanya jurnal Malaysia tak tolak. Jadi banyak kawan-kawan kita yang bidang ekonomi, bidang kewangan, dia pakai data secondary, dia hantar jurnal dekat Sweden. Dia pakai data Sweden sebenarnya, tapi yang penulis orang Malaysia. Nak smart lagi, okey, kalau kata penulis ada 4 orang, salah seorang penulis tu daripada Sweden juga. Okey, bayangkan dia tulis satu jurnal, dekat jurnal tu milik daripada Sweden. Okey, orang Malaysia yang tulis, tapi data kita ambil daripada data Sweden. Okey, dan kita invite salah seorang warga Sweden dalam penulisan artikel kita. Itu smart. Itulah maksud dalam tip ni, boleh mempertimbangkan kita boleh terbit dekat jurnal-jurnal luar negara. Jurnal kat Malaysia ni kan, kalau kita tengok jurnal kat Malaysia ni, ada yang jurnal kat Malaysia ni nama konteks dia Malaysia. Memang konteks dia Malaysia kan. Lagi-lagi Malaysia ni kadang-kadang jurnal boleh hantar dalam bahasa Melayu. Campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kita masalah untuk dapatkan contribution artikel daripada luar negara. Jadi untuk menaikkan kita punya status jurnal tu, dapatkan Q1 dan sebagainya, so kita kena ada sumbangan artikel daripada luar negara. Begitu jugalah sebaliknya. Okay, kita pergi tips 83. Menggunakan perisian bahasa yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti penulisan. So sekarang ni dah banyak kan, kita panggil kamus-kamus online yang boleh check dari segi kita punya ayat kita ataupun perkataan kita sesuai. Jadi bolehlah mengurangkan kita membuat kesilapan dalam penulisan, grammar kita dan sebagainya. Jadi pertimbangkanlah. Jadi kalau kita nak ambil jangka masa yang panjang, boleh kita menggunakan perisian bahasa. Mungkin kalau siapa duduk kat universiti, kalau pelajar, kita boleh gunakanlah yang ada dekat lab. Kadang-kadang lab tu dah install dah perisian bahasa untuk buat semakan. Okey, teroka dan siasat keperluan submit artikel melalui penghantaran melalui sistem online. Okey, kalau katakanlah kita ambil lah top publisher satu, you nak hantar dekat Taylor and Francis. Kalau pertama kali nak hantar, memang rasa macam susah. Oh, nak kena register dulu. Nak register kena masukkan semua detail, masukkan nama,
Kan, masukkan alamat, masukkan nombor telefon, masukkan email, masukkan kita punya research interest. So nak kena masukkan dulu maklumat peribadi, baru dapat register, baru dapat username dengan password. Kemudian nak masukkan, okey, dia suruh masukkan title, dia suruh masukkan abstract. Jadi kita tak pernah pula susun macam tu. So satu file untuk abstract, satu file untuk tajuk, satu lagi file tajuk dengan nama, satu lagi file tajuk tak ada nama. Dia table asing, jadual asing. Lepas tu artikel saja, tak campur reference, tak campur abstract, tak campur appendix. Jadi kalau orang yang pertama kali nak hantar sistem melalui online ni kadang-kadang ambil masa sangat pula, dan ambil masa tu agak lama. Jadi saya punya advice sebelum nak submit tu try lah explore dekat sistem online tu, at least ambil tahu dulu sebelum kita nak submit, kita ambil tahu apa yang diperlukan dalam submission. Jadi kadang-kadang baca kat guideline dia tulis tapi kita tak nampak. Bila kita pergi kat sistem online tu, kita buka sistem online tu, kena register. So boleh register dulu. Okay, kemudian nak submit. Sebelum nak submit kena ada maklumat ni. Antara yang selalu terlepas pandang kan, contohnya dia minta kita cadang ke reviewer. Kena masukkan nama, kena masukkan pangkat dia, kena masukkan email address dia. Time-time tu lah baru nak fikir mana nak cari. Kadang-kadang ada special issue kena submit 11:59 malam. Kita pun submit lah pukul 10. Tak sempat nak submit sebab banyak maklumat yang tak cukup. Jadi yang tu dah saya advise kita ni kadang-kadang kalau ada sedikit masa, explore lah sistem online ni. Sebab kadang-kadang kita kena ambil tahu apa yang diperlukan dalam proses submission. Okey, ni soalan dah tanya, Haziq dah tanya. Recommend proofread yang murah dan kualiti. Jadi kalau tanya saya, susah tu. Kalau saya tanya balik soalan lah. Haziq tahu tak kalau ada yang proofread yang murah dan kualiti? Saya secara peribadi, saya jarang hantar proofread. Saya jarang guna proofread. Dan saya sebenarnya tulis, lepas tu saya check sendirilah. Saya check sendiri. Okey. Kadang-kadang kalau macam saya tak memerlukan orang kata apa, proofread. Saya memerlukan proofread. Tapi saya tak adalah mengatakan dia kena kualiti yang sangat-sangat sebab tak tahu, saya dalam bidang saya sangat susah nak jumpa orang yang sama bidang. Jadi kadang-kadang saya jumpa sahabat saya, dia boleh buat proofread, sekadar dia boleh betulkan English saya je. Dan bila dapat, dia bagi kat saya balik, saya ubah lagi. Itu masalah saya lah. Dia kata bukan masalah tak trust. Saya dalam bidang saya dari segi bahasa memang ini istilah bahasa dia. Kadang-kadang dia. Kalau tanya saya, kalau saya nak menulis artikel, saya jarang hantar proofread lah. Tapi kalau katakan saya nak buat kerja-kerja lain, mungkin saya ada banyak gunakan proofread. Tapi untuk artikel kadang-kadang, bukanlah kata teruk pula kalau kata tak pernah langsung kan. Tapi ada. Tapi saya gatal ubah balik lah. Jadi kalau nak tanya soalan ni nak recommend siapa pun tak tahu. Saya ada masalah sikit. Yang dekat Malaysia ni, yang kalau buat proofread ni, rata-rata semua kawan-kawan saya. Kalau saya recommendkan A, yang B kecil hati, yang C kecil hati dan sebagainya. Tapi tak apalah, nanti kita boleh bincang lah kat grup WhatsApp. Mungkin ada siapa-siapa yang nak cadangkan dan sebagainya lah. Tapi kalau ikutkan, nak cari murah dan berkualiti tu, itulah susah sikit. Kalau tanya saya dari segi demand, proofread yang bagus, harga ni mahal sikit lah. Proofread yang rendah, kualiti dia, harga pun murah. Itu biasa kita jumpa. Tapi nak jumpa murah dan kualiti, saya pun nak. Tip 89, gaya penulisan seperenggan. Artikel adalah bersesuaian dan amalan di jurnal tersebut. Okey, kita kena belajar. Okey, kalau you tak perasan, kalau saya antara benda yang saya perasan bila saya nak belajar penulisan seperenggan ni, saya tengok cara-cara orang, kita ambil orang luar negara lah. Saya ni banyak lihat pada orang UK menulis. Kadang-kadang saya rasa macam respect dia orang ni. Kita ni kalau tulis satu perenggan, tak ada 5-6 ayat bukan satu perenggan. Dia orang kadang-kadang 2 ayat je satu perenggan. Pendek je, satu perenggan ni pendek. Jadi itu yang saya rasa saya kena belajar yang tu. Jadi kita pun kena belajar. Okey, kalau kita nak hantar kat jurnal itu, kita tengok style dia, pendek-pendek je perenggan-perenggan dia. Jadi kita pun kena belajar, kalau kita nak hantar kat jurnal itu, kita pun kena tulis perenggan yang pendek. Kena tengok sebab kita style Malaysia ni perenggan agak panjang. Okay, kita kena belajar style kat jurnal yang kita nak hantar. Kalau style jurnal yang kita nak hantar tu, dia punya perenggan pendek, dan kita pun kena belajarlah macam mana nak tulis perenggan yang pendek.
Okey, affiliation seperti nama universiti ditulis mengikut standard universiti dan ditulis mengikut bahasa utamalah. Jadi kalau macam saya ambil UPSI kan, saya tahu sangat. Artikel saya tak pernah tulis English, saya akan tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya tak pernah tulis Sultan Idris Education University. Sebab itu memang nama dia lah. Kalau kat Malaysia ni, kalau tanya saya, UTM pun bahasa Melayu juga, Universiti Teknologi Malaysia. Kita buat GI bukan GY. Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains Malaysia. Tak perlu tulis dalam English. Tapi sebab kita tahu itu kan. Tapi itulah, kita ni memang suka translate kan. Nama universiti pun kita translate dan sebagainya. Kan? Dalam konteks lah, macam Universiti Pendidikan Sultan Idris, orang tak nampak kan. Jadi kita letaklah education. Supaya tahu ni ada Universiti Education. Kan? Tapi kalau ikutkan dalam penulisan artikel jurnal, tulis je Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekarang ni zaman ni semua zaman online. Kalau orang nak tahu apa tu Universiti Pendidikan Sultan Idris, orang boleh surf, boleh check. Okey, kepentingan dan susunan nama penulis pertama, kedua dan seterusnya. Okey, katakanlah tesis. Kalau tesis wajib pelajar first author. Pelajar macam mana pun dia akan first author, bukan supervisor first author. Okey, ada satu nama dia corresponding atau correspondent authors. Kalau boleh, correspondent author tu bagi kat supervisor. Okey, dia minta biasanya akan minta email. Email untuk corresponding author kita bagi kat supervisor kita. Dalam tempoh pengajian dalam tempoh pengajian, first author pelajar, corresponding author kita boleh bagi dekat supervisor. Kenapa ni hujah dia? Katalah kita convert dari segi permarkahan. Kalau kita menulis artikel, kalau first author dapat 10 markah. Okey? Kalau jadi correspondent author dapat 10 markah. Okey, saya ulang balik. Kalau nama first name atau first author dapat 10 markah, jadi corresponding author pun 10 markah. Kalau kita jadi dua-dua, kita juga first author, kita juga correspondent author, dapat 10 markah juga. Bukan 20 markah. Kalau you faham masuk ni macam mana? Sekarang ni you dengan supervisor, kita tulis artikel. First author 10 markah, correspondent 10 markah, tulis dua-dua. Orang yang sama. Kita jadi first author, kita juga corresponding author 10 markah. Kalau you orang yang bijak, mesti you akan buat keputusan. Kalau dah macam tu, saya first author, saya lantik supervisor saya jadi correspondent author. Win-win. Supervisor saya pun dapat markah, saya pun dapat markah. Kalau saya ambil saya dua-dua, first author pun saya, corresponding author pun saya, markah tu tak 10 juga. Bukan 20. Kan? Okey, nama penulis adalah seragam untuk semua artikel diterbitkan. Kita ni ada nama pena lah, nama apa dan sebagainya. Kau boleh konsisten lah nama. Konsisten lah nama kan. Okey, kan? Strategi tulis artikel dengan banyak dari sebuah tesis dan geran penyelidikan. Yang ni yang saya katakan tadi. Saya memang ada satu modul yang kalau ada rezeki lah kan. Kalau siapa yang join peserta cohort tu, semua ni memang include dalam package. Tapi kalau kata ada ruang, kalau dengan saya ke dengan orang lain, belajarlah macam mana nak pindah tesis menjadi artikel. Tulis artikel mengikut objektif. Boleh buat. Tulis artikel mengikut persoalan kajian pun boleh buat. Tulis artikel mengikut hipotesis kajian pun boleh. Tulis artikel bab demi bab. Ini yang saya kata, yang ni saya buat. Latar belakang penyataan masalah, boleh buat satu artikel. Cerita teori, satu artikel. Oh, kita guna 3 teori dalam kita punya tesis. Boleh keluarkan 3 artikel. Jadi kita boleh buat pecah macam mana kita boleh design. Kalau perkongsian saya buat outline lah. Okey, buat artikel ni introduction apa macam tu. Jadi supaya at least kalau orang nak ambil idea tu dah tahu dah outline untuk menghasilkan satu artikel. Okey, strategi tulis artikel tanpa data. Okey, ni kena ingat kalau lagi-lagi yang mendengar ni pensyarah baru ataupun yang mendengar ni adalah yang sedang mengaji PhD kan. Kita ni ada 6 semester. SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau proposal defend mungkin SEM 3 atau SEM 2. SEM 2 atau SEM 3 kita proposal defend. Okey. Jadi kita nak kumpul data mungkin SEM 3, SEM 4. Soalan saya, bila nak tulis artikel? Adakah dah lepas analisis? Jadi SEM 5 pun nak tulis artikel. Lewat kalau SEM 5 baru nak tulis artikel. Tulis artikel bila? SEM 1. Kenapa SEM 1? Okey, SEM 1 apa yang dah siap? Takkan latar belakang tak siap, takkan penyataan masalah tak siap, takkan tak ada lagi bab 1. Okey, kita boleh tulis artikel berdasarkan bab 1. Kalau dah masuk bab 2, dah boleh tulis artikel berkaitan dengan bab 2. Bagaimana saya dah siap bab 2? Bagaimana nak tulis banyaknya artikel berdasarkan bab 2?
Dia artikel tanpa data ni ada beberapa jenis. Yang pertama adalah review artikel atau nama tepat dia adalah artikel kajian literatur. Yang kedua, kajian artikel konseptual. Yang ketiga, artikel berbentuk short communication. Ini antara tiga lah. Kan? Kalau SLR kategori mana? SLR kategori kajian literatur. Meta-analisis kat mana? Kajian literatur. Cuma meta-analisis ni ada juga dua pandangan. Dia boleh juga jadi research article. Kalau orang kata propose model, propose konsep, itu paper conceptual. Kalau dia buat paper tanpa data tapi 2 line muka surat, itu namanya short communication. Itu semua adalah jurnal. Sebab kita syarat graduat adalah jurnal. Research article jurnal. Research concept paper pun jurnal. Review paper pun jurnal. Short communication pun jurnal. Jadi semuanya layak untuk sebagai syarat bergraduat. Okey. Okey, ada soalan tanya, Siti Hufaidah tanya soalan. Kalau di luar pengajian dah habis belajar baru nak publish artikel, bagaimana? Bolehkah correspondent author masih lagi supervisor? Boleh. Terpulang. Siti Hufaidah dia macam inilah Kalau seeloknya lah, saya panggil macam inilah. Harmoni ya. Keyword saya harmoni. Untuk mengharmonikan tempoh pengajian, seeloknya correspondent author tu adalah supervisor. Tapi kalau dah habis pengajian, terpulang. Kalau dah habis pengajian, maksudnya kita dah cukup syarat sebagai PhD pelajar kan. Terpulanglah. Kalau you masih lagi nak kredit dengan supervisor, bagilah corresponding author tu dekat supervisor. Kenapa tau? Kita nak bagi kat siapa? Kalau you sendiri jadi first author, kita juga jadi correspondent author, tetap 10 markah juga. Kan? Kalau correspondent author bagi dekat supervisor berdapat 10 markah, kita berdapat 10 markah. Jadi kalau tanya saya, terpulanglah. Ini terpulanglah. Kalau kokotlah you rasa you ada masalah hubungan dengan supervisor tu, terpulanglah. Tapi kalau saya jadi tempat Siti Hufaidah, mungkin saya akan buat benda yang sama, iaitu saya akan lantik supervisor sebagai correspondent author lah. Kan? Bagi saya, kita pun ni tesis. Kita pun buat sama-sama dengan supervisor. Kalau tak ada supervisor pun kita tak boleh nak habis dan sebagainya. Dia macam ni lah, dia terpulang lah kan. Markah kalau saya ni buat PhD duduk di rumah, markah apa yang ada tak ada lah. Dia markah prestasi lah. Markah LMPT ke, markah prestasi kerja ke. So markah ni ikut kerja lah. Kerja kat sini, kerja sebagai akademik lah. Markah akademik kan. Jadi pensyarah poli ke, jadi pensyarah dekat universiti ke, jadi pensyarah kat mana ke. Memang ada markah dari segi penerbitan. Kalau first author ada markah, correspondent author ada markah. Tapi kalau kita ni business woman buat PhD, tak adalah markah-markah ni semua. Cuma saya nak beritahu lah, dari sekarang kita raikan lah. Kan? Kita tak perlu jadi dua-dua. Apa salahnya kan? Kita lantik supervisor kita jadi correspondent author. Tak ada isu. Kan? Okay. Okay, kita pergi tip yang ke-95. Tulis artikel berkaitan metodologi penyelidikan. Ini saya sangat suka bahagian ni. Okey. Dia bukan apa tau. Dalam modul yang saya ajar pindah tesis jadi artikel, ramai orang Malaysia tak tulis bahagian ini. Okey kan? Sepanjang kita mengaji, saya ingatlah antara saya mula-mula belajar SEM 1, SEM 2 dulu, tahun 2008, 2009, saya ada masalah nak faham tentang sampling. Saya tak faham sangat sampling ketika tu. Jadi, saya Google cari buku Confuse ketika tu saya baca. So saya Google lah cari artikel. Okey, rupanya artikel banyak cerita. Tajuk artikel dia senang, simple je. Tajuk artikel dia How to Calculate Sampling Size. Itu tajuk artikel dia. How to Calculate Sampling Size. Macam nota dia punya artikel dia. Bila saya tengok citation, tu dia. Kan? Berpuluh ribu on site. Kan? Contoh kan yang you refer Craigie Morgan tu. Craigie Morgan tu berapa line artikel dia? 2 line je. Craigie Morgan cerita tentang sampling size 2 muka surat saja. Berapa dia punya citation? Jadi kita ni kena fikir juga. Fikir balik. Sebenarnya ramai orang Google ataupun gunakan search, advanced search ke, orang cari benda yang nak belajar. Macam mana nak kira sampling size, macam mana nak identify sampling teknik, apa dia assumption nak buat regression, apa dia assumption nak buat mediator, apa perbezaan antara moderator dengan mediator. Jadi semua yang berkaitan method memang orang akan search. Jadi sebenarnya kan orang-orang kat luar negara tu banyak terbit artikel berkaitan dengan method.
Kita pula orang Malaysia tulis method bab 3 macam buku teks. Tapi tak buat apa-apa pun. Kita dah nak faham susah. Baca banyak buku, baca artikel jurnal. Tapi kita tak publish artikel. Tu paper apa, kategori apa? Kategori review. Kita review je. Kita nak bagi general knowledge. Apa itu sampling size? Apa itu populasi? Apa itu analisis sekian-sekian? Apa itu mixed method dalam pendidikan? At least nak cerita benda tu je. Apa itu reka bentuk yang sesuai dalam bidang seni? Contohnya kan. Semua tu paper dia panggil sebagai paper review dan kita boleh publish. Kan? Okey. Contoh tajuk artikel berkaitan method apa tu? Yang tadilah Suraya yang saya kata, how to calculate sampling size. Macam tu je tajuk artikel dia. How to identify moderator or mediator. Tu lah tajuk artikel dia. Kan? How to study case study in the education fields. Tu kan. Jadi tajuk dia macam tanda soal. Boleh? Tak ada masalah. Pernah tak you jumpa tajuk yang guna tanda soal? Ada. Kan kadang-kadang macam sahabat kita lah, kalau you all kenal kan, Dr. Herol daripada UPM. Macam mana dia buat tajuk Twinkle Twinkle Little Star lagi tajuk dia. Jadi sebenarnya tajuk tu yang paling penting orang dapat apa tajuk yang kita nak buat. Tapi tak adalah orang kata formal sangat tajuk ni. Kita je tajuk kita formal. Tajuk artikel dengan tajuk tesis hampir sama. Lah formalnya. Ni tajuk tesis, ni tajuk artikel lah. Terlalu formal. Jadi kalau tanya saya tak. Tulis artikel ikut kesesuaian. Of course, kalau kita nak hantar jurnal, kita kena tengok jurnal yang kita nak hantar. Sempoi lah jurnal ni. Tajuk pun tak formal sangat. Jadi kita pun memang plan nak hantar tajuk tak formal. Sesuai lah jurnal tu. Jodoh kita dengan jurnal tu sesuai lah. Banyak method ni. Sebenarnya cerita bab 3. Kalau bab 3 macam-macam tulis artikel. Saya seronok bab 3 bukan apa kadang-kadang kesian. Lagi-lagi siapa tahu? Lagi-lagi pelajar-pelajar yang kat sekolah, budak college vocational, tingkatan 4 pun dah buat projek. Dia dah buat final year project. Faham ke dia problem statement tu apa? Kan? Apa tu sampling, dia faham ke? Jadi dia orang tak ada bahan bacaan. Tak ada bahan bacaan yang nak memudahkan untuk dia orang baca. Kan? Jadi saya ada pengalaman dululah. Pengalaman dulu saya jadi penilai. Saya pergilah satu sekolah tu, STPM, dia ada buat projek. Saya pun kata, you nak tengok hubungan. Okey, bagus-bagus. Lepas tu dia tunjuk slide dia, buat presentation. Pakai SAM PLS tu, tingkatan 6. Kan? Jadi ketika tu, ni cerita 10 tahun yang sudah. Bukan cerita sekarang, 10 tahun yang sudah. Lepas tu saya, lain macam korang pakai SAM PLS. Dia kata, dia punya cikgu dia memang dah ada PhD. Dia memang kata SAM PLS ni senang je. Jadi budak-budak tingkatan 6 ni ajar sekali semua faham. Yelah, dia orang ni kalau bab komputer laju je. Tapi dia faham analyze. Tapi dia tak faham nak koordinasi lah kan. Analisis okey, tapi tak match dengan method. Macam tu lah, problem statement ke laut, objektif tak apa okey sangat. Literature review jangan tanyalah, memang teruk lah literature review. Tapi bab analisis tu kagum. SAM PLS. Kan? Jadi kalau tanya saya, tak payahlah nak bangga-bangga sangatlah kita pakai SAM PLS ke, guna Rush ke, SLST ke, NVivo ke, budak tingkatan 4 pun dah guna dah. Jadi kita ni nak lawan dia orang bukan konsep analisis, nak faham the whole process. Macam mana nak buat problem statement yang bagus, macam mana nak buat literature review yang baik, macam mana nak tulis sintesis. Confirm kita boleh telan dia orang. Budak tingkatan 4 nak lawan tak dapat. Benda-benda macam tu lah yang meningkatkan kematangan. Setakat analisis budak-budak tu kacang je. Kan? Nak buat sistem, saya develop sistem. Buka sebelah mata je budak tingkatan 2 buat sistem. Nak benda-benda macam tu memang kita yang bila dah sampai satu level postgrad ataupun dah sampai level jadi pensyarah ni, kita tak melihat yang itu. Kita melihat proses dia. Kan? Okey, dapatan yang bercanggah dengan teori atau dapatan negatif tidak signifikan. Semalam saya dikongsikan juga dalam tesis, dalam artikel. Okey, ni saya nak cakap, dalam artikel sound dia lain sikit. Kalau tanya kalau kita dapat result negatif, memanglah kalau kita kat Viva kena bersilat dah sikit kan, sebab kena bagi hujah, argument, kena bagi justify. Tapi dalam penulisan artikel, kita akan dapat banyak citation. Ingat kan, kalau dalam penulisan artikel, kalau saya nak review paper kan, ataupun saya nak hasilkan satu artikel, elok dekat literature review, elok dekat bahagian perbincangan, saya kena reflect dengan previous dapatan yang lepas. Okay, bila nak reflect dengan dapatan kajian yang lepas, bukan yang result positif je, yang negatif pun saya kena bincang.
Bila kita nak menulis tesis kan, beberapa kajian di luar negara menunjukkan hubungan yang positif. Namun demikian, terdapat satu kajian di Malaysia menunjukkan negatif. Itulah yang best tu. Sebab kita jadi the only one yang negatif. Semua orang akan rujuk kita. Semua orang rujuk kita. Kan? Ada setengah, ni cerita je lah kan. Ni tak ada berkait siapa-siapa lah kan. Kalaulah saya doakan dekat satu dunia ni, semua orang kaya. Biar saya seorang je jadi golongan asnaf. Rasa-rasa banyak tak collection saya dapat? Tak, cerita lawak je lah. Doakan semua orang jadi kaya raya, semua hebat-hebat, semua mewah lah. Saya seorang je hidup zuhud biasa-biasa je. Rasa ni kalau waktu raya ni saya seorang je dapat. Zakat saya dapat, semua saya dapat. Lalas orang yang miskin tu jadi kaya. Ibarat macam tu lah. Nak katakan, jangan rasa sedih sangat lah kalau kita ni seorang saja. Kan? Sebab kita akan dapat kaya dari segi citation lah. Kaya dari segi citation lah. Kan? Okey, penulisan dalam kajian literatur dan perbincangan memerlukan justifikasi dapatan kajian yang sama, ada positif, negatif atau signifikan, tidak signifikan bagi menyokong penyataan atau dapatan kajian. Kan? Okey, elakkan menulis pelbagai banyak solusi sedangkan ini tiada masalah. Ini sama dalam tesis lagi banyak lah saya jumpa kan. Dalam artikel pun saya jumpa. Dia macam ni, bila kita collect data, dapat result. Jadi result tu boleh apply macam-macam tau. Sampai kita lupa objektif kajian kita apa. Patutnya sekadar kita melaporkan dan membincangkan dapatan yang berkait dengan objektif artikel. Tu kadang-kadang bila baca, mula dia dapat sampai dekat bahagian analisis dah mulai confused dah. Banyak je kau discuss perkara ni. Ni bukan objektif artikel, kadang-kadang kena ambil tahu Lagi-lagi student PhD dan master first time tulis artikel. Kan? Dia punya PhD ada 3 objektif. 3 objektif masuk dalam satu artikel. Baiknya tak pernah orang masukkan semua objektif dalam PhD jadikan artikel. Kan? Banyak sangat. Nak tulis artikel ni satu objektif je. Bukan nak kena ada 3 objektif kita. Kan? Kalau macam saya pun berkira. Satu objektif tu di situ kadang-kadang saya boleh buat 4 paper. Satu objektif 4 paper kadang-kadang saya boleh buat. Jadi consider. Betul, maksudnya paper boleh satu objektif je. Kita cek satu je boleh macam kalau kita ambil dalam research lah kan. Ada setengah kita ada research objektif, kita ada research question, kita ada hipotesis kan. Okey, kalau macam orang kuantitatif, biasanya solusi itu diwakili oleh hipotesis. Okey, dia ada 4 objektif. Dia ada 6 research question, tapi hipotesis dia ada 12. Okey, jadi kalau 12 hipotesis, dia buat 12 artikel. Jadi kita boleh hitung ikut jumlah. Nak hitung ikut jumlah hipotesis pun boleh. Nak hitung jumlah artikel berdasarkan jumlah research question pun boleh. Nak hitung jumlah artikel based pada jumlah research objektif pun boleh. Tapi kalau tanya saya kali 2. Kalau Siti Hajar kata saya nak tulis artikel, objektif saya ada 5. Berapa banyak jumlah artikel saya boleh buat daripada tesis? Paling tidak minimum 10. Macam mana jadi 10? 5 paper tadi sebab ada data. Objektif yang sama tadi, buat satu lagi paper tanpa ada data. Jadi satu objektif, satu paper konsep, satu paper ada data. Jadi kita ni kalau tanya saya lah, kalau student PhD saya advance macam ni. Tak payah nak tulis artikel bila dapat data. Sebelum dapat data, publish siap-siap. Sebab nak terbit artikel ni ambil masa. Kalau orang tanya saya tanpa malu saya cakap 2 tahun. Nak terbit satu artikel mengambil masa selama 2 tahun. Kita belajar PhD 3 tahun. Jadi pada waktu bila yang kita kena submit artikel? Pada tahun pertama. Sama ada SEM 1 ataupun SEM 2. Dan saya sangat suka kalau student-student saya, kalau pasal proposal defense, bukanlah kata dah publish. Dalam bahagian slide yang last kali dah beritahu, okey, kami dah hantar 3 artikel jurnal. Jadi seronok je, dengar je proposal defense, pelajar dah submit 2 artikel jurnal lah sebagainya. Semasa proposal defense pun dia dah buktikan dia dah submit 2 artikel jurnal. Tak kisahlah ada pembetulan ke kena reject, tapi sekurang-kurangnya calon tersebut telah berusaha untuk submit 2 artikel hantar dekat jurnal. Seronok. Kita pun nak raikan bagus, dah belajar tulis artikel jurnal. Saya pun suka masa proposal defense lagi dah submit artikel. Kalau tidak nanti jenuh lah. Tesis dah siap. Banyak ada lagi. Kadang-kadang orang WhatsApp saya kadang-kadang dia ceritalah masalah dia. Okey, dia dah siap dah tesis dia. Okey. Tapi tak boleh submit sebab artikel jurnal index corpus tak ada.
Tahu tak apa dia kena buat? Dia kena register semester tau. Sebab tu dia tak ada artikel, dia kena register lah semester. Tahu tak dia kena bayar yuran? Yuran universiti tu mahal pula tu. Dekat 4,000. Jadi nak buat macam mana? Dia kena bayar je lah yuran. Dia tak payah buat apa-apa dah. Tesis dah siap. Tesis dah siap. Jadi bayar je lah semester ni 4,000. Bayar ni semester ni 4,000. Jadi universiti UPSI kita tak nak ada masalah macam tu. Kita tak nak, kita consider kita nak universiti kita ni beri manfaat bukan mudarat. Jadi consider dia tak apa. Kalau pelajar UPSI tak ada artikel tak apa. Submit boleh. Viva dulu pun tak apa. Tapi kita buat sikitlah kawalan. Surat senat tak dapat. Nak surat senat ni tunjuk 2 artikel jurnal. Tapi dia tak ganggu proses lah. Jadi tak perlu lagi bayar duit yuran semester. Kan? Jadi tak adalah tangguh-tangguh Viva. Dah siap, boleh submit, boleh Viva. Tapi tak dapat surat senat lah. Konvo pun boleh. Kita orang nak konvo 2 kali pun boleh. Yang tak boleh surat senat lah. Surat senat je. Jadi universiti kita orang ni pelik sikit lah. Bukan pelik lah bagi saya, sepatutnya universiti macam ni lah. Mana boleh menghalang orang nak submit artikel jurnal kalau halang submit tesis kalau dah siap lah. Nak Viva lah. Nak konvo lah. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh pakai title doktor lagi. Tak boleh. Sebab dia tak dapat surat senat. Dia tak dapat surat senat. Nak dapat surat senat itulah yang baru sah. Jadi nak dapat surat senat 2 artikel. Itu konsep macam universiti UPSI buat lah. Tempat lain ada yang ada masalah, saya kata tak ada 2 artikel, no submission. Jadi saya advise dari awal lagi dah kena. Okey. Tadi siapa Siti Hajar nak tanya? Sebab kalau kualitatif pun boleh lah kan, sebab dapatan kita banyak kan. Boleh kita buat satu tim, satu objektif. Boleh. Tim, satu objektif. Boleh. Dia macam ni, untuk tanpa mengira metod, bab 1, bab 2 sebenarnya semua bidang boleh. Kuali boleh, kuanti boleh. Sebab konsep paper tu jadi macam paper review dan paper konsep. Paper tanpa data lah maksud dia. Boleh. Tapi sebenarnya dalam literature review tu banyak kan. Saya pernah kalau dalam kelas saya beritahu kalau you tulis 2.3 kan dalam kita ada online dalam literature 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 kan. 2.3 satu artikel kot. Kadang-kadang bila tak banyak boleh gabungkan 2.3 dengan 2.4 jadikan satu artikel. Of course lah kan mula-mula kita pindah 2.2, 2.3 jadi dalam template. Bila dah pindah, nanti kita pusing-pusing sikit, kita susun balik, kita edit. Lama-lama jadilah artikel yang menarik. Saya dah kata, memang tu kena ada. Bukan konsep pindah terus submit. Tidak. Lepas kita pindah dalam template artikel, lepas tu kita ubah sesuai lah. Sebab bacaan tu kena lebih santai. Sebab yang baca ni ada bersifat. So kat sinilah mulalah kita akan buat grafik banyak. Kita akan masuk jadual, kita akan masukkan rajah, masukkan infografik. Itu jadi menarik artikel tu. Mula-mula first strategi memang pindah, kemudian kita akan tambah baik orang kata kan. Okey, tips seterusnya 98 output atau dapatan artikel boleh dilindungi harta intelek. Ni soalan tadi dah tanyalah kan. Jadi banyak yang kita boleh copyright. Jadi sekarang dengar cerita Maipo tengah kemas kini proses pelindungan copyright. Nak dengar cerita lagi senang. Cuma tengah dia dengar cerita dia tengah nak kemas kini website, nak update benda ni. Lepas ni siapa nak copyright tak perlu surat Pesuruhjaya sumpah. Senanglah. Proses tu diringkaskan dan sebagainya. Tapi ada satu benda yang tak best lah. Dia punya cost naik sikit. Cost dia naik. Dengar cerita buat copyright sikit, sedikit naik harga lah. Tak tahulah berapa harga. Dengar cerita naik harga. Okay, saya pun tak melalui lagi proses baru. Baru-baru ni saya jumpa sahabat saya yang menguruskan tentang harta intelek ni. Dia kata, okay, Maipo tengah nak tambah baik, kita ada sikit ubah sesuai proses tapi yuran mungkin sedikit. Naik sedikit. Dia kata. Okay, kolaboratif. Kita dah masuk bahagian kolaboratif. Okay, yang pertama ataupun secara total 99, pertimbang menulis bersama dengan penulis antarabangsa. Ni dia. Ini nama kolaboratif. Ada kawan saya dekat satu fakulti. Dia ni memang okey, dia tulis artikel dia memang okey. Kalau semak artikel dia memang tak ada masalah. Saya cuma bagi tahu kat dia, okey kalau boleh, kalau nak hantar kat jurnal tersebut, 2 je saya minta dengan dia. Yang pertama tajuk dia match dengan jurnal tu. Kemudian yang kedua saya minta dia attachkan instrumen dekat appendix. Dia attach lah sebab kebetulan dia buat kuantitatif.
Dia letak instrumen tu dekat appendix, tajuk dia ubah suai sikit. Yang ketiga, dia masuk seorang sahabat dia daripada Jepun. Dan Japan tu dia akan buat sama-sama dengan dia sikit lah, dia bagi adalah artikel tu. Publish. Kan? Tak dengar cerita hantar tak sampai 3 bulan, dah beritahu dah accepted. Dia kagum terus. Dia kata memanglah selama ni hantar reject je. Bila tukar je dekat tajuk, ubah suai sikit, letak appendix instrumen, buat masuk seorang penulis antarabangsa, terbit. Artikel tu sama je. Hantar sebelum ni reject. Jadi kita ubah suai sikit, ada appendix, ada tajuk ubah suai sikit, ada penulis antarabangsa, lulus. Terbit. Jadi kalau tanya saya, memang penulis antarabangsa ni saya paling katakan antara tip top 5 lah. And nampak macam kehadiran penulis antarabangsa dalam kita punya affiliation tu nampak biasa, tapi sebenarnya markah besar. Saya jelaskan siapa dapat manfaat? Universiti. Kalau pensyarah tulis artikel, ada penulis antarabangsa dalam artikel tu, markah yang paling tinggi dia akan dapat. Poin yang paling tinggi. Yang kedua, pemilik jurnal. Pemilik jurnal, antara syarat-syarat nak dapatkan Scopus, nak dapat Web of Science, nak dapat Q1, Q2 adalah artikel kena penulisan antarabangsa. Okey. Yang ketiga, antara markah yang tinggi untuk universiti ranking. Ranking-ranking universiti ni pun nak ada artikel penulisan antarabangsa. Jadi sebenarnya siapa dapat manfaat? Semua. Kita penulis dapat manfaat, supervisor dapat manfaat, universiti dapat manfaat, okey, Malaysia dapat manfaat, okey, pemilik jurnal tu dapat manfaat. Tu dia. Cuma dekat kat sinilah nanti saya share macam mana nak selesai masalah ni. Kan kita tadi boleh invite supervisor daripada luar negara. Kan kita boleh invite orang yang expert tadi kan, sahkan soal sidik kita tu, ajak dia tulis artikel dengan kita sekali. Itulah cara dia lah. Kalau katakan siapalah saya duduk kat kampung, tak ada siapa nak kenal. Kampung kat mana? Kampung kat Kedah. Dekat je. Orang Thailand ada pun boleh. Jadi mana-mana pun okey lah. Okey, penulis antarabangsa, ni ada soalan penulis antarabangsa tu boleh tak student PhD juga? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting affiliation. Saya malu nak cakap kenapa. Saya ada kolaboratif dekat UK. Habis tu apa? Masalah dia, nama dia orang kampung je. Nama dia Aminah Saad. Tak kisahlah Aminah Saad pun, yang penting affiliation tu kat UK. Tu nak antarabangsa. Affiliation ni tak semesti universiti. Betul tak? Universiti apa semua kan. Speedmat in UK pun jadilah ada kolaboratif luar negara. Sebab maksudnya affiliation tu, nama tadi Aminah Saad, tapi kita tulis universiti dia Durham University. Kita tulis macam tu ya? Boleh. Boleh. Sebab dia sebab kita consider dia pun kalau dia tulis artikel pun, dia kena tulis artikel dekat Durham. Sebab dia belajar kat Durham University. Jadi boleh, student pun boleh. Tak kisahlah student apa pun. Kalau ikutkan artikel jurnal ni, bukanlah kata student degree boleh, apa masalah tak boleh pula. Cuma tak cantik lah, sepatutnya kita nak collaborate ni, student kan buat tesis pun kan. Yang buat tesis ni student master, student PhD, industri. Kalau tak dapat orang akademik pun orang industri. Tiba-tiba lah kan kita ada seorang abang ikut isteri dia belajar buat PhD. Masalahnya nak side isteri dia tak boleh, bidang tak sama. Tapi masalahnya kita bidang management. Jadi abang kita duduk kat UK, dia kerja management kat UK. Boleh tak saya buat kolaboratif dengan abang saya, tapi abang saya affiliation ni? Kan? Jadi kalau tanya saya pun tak ada masalah. Kan saya dah bagi tip tadi, kita boleh collaborate dengan orang akademik, boleh collaborate dengan orang industri. Cuma saya nak nasihatkan satulah. Kadang-kadang kita ni tak bolehlah juga menghalalkan cara kan. Nak semata-mata nak terbit main letak je nama siapa-siapa kan. Jadi kalau tanya saya, at least kenalah ada contribution sikit. Adalah dia betul-betulkan review dan sebagainya kan. Ada sindiket memang saya pun dapat email juga kadang-kadang. Dia nak ajak saya kolaboratif. Dia tak buat artikel pun, dia bagi duit dia. Contoh dia bagi saya duit, nak masukkan nama dia kat international. Duit tu bukan untuk apa. Duit tu untuk buat proofread. Duit tu nak hantar duit jurnal. Tapi dia tak buat apa-apa, dia bagi duit je. Tapi yang penting nama dia kena ada. Jadi kalau tanya saya tak berminat lah untuk berkolaboratif cara begitu. Tapi kalau tanya saya memang ada. Saya nak sebut pemalu tapi memang ada. Ada kadang dapat, adalah dia kata dia from negara ni apa semua, okey tak apa, dia kata okey, dia kata kalau you ada artikel you nak terbit, boleh masuk dia lah sebagai kolaboratif. Kalau you don't have enough money, dia boleh bagi duit lah apa semua. Jadi terpulang lah, kalau tanya saya tak memilih jalan itulah.
Okey. Okey, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan rakan industri. Sama jugalah. Kan? Rakan industri ni sebenarnya kalau tak ada luar negara dekat Malaysia pun tak apa. Tapi related lah. Kan? Kalau katalah saya hantar jurnal International Journal of Automotive Technology. Okey, affiliation saya Nurul Fazli UPSI. Lepas tu rakan saya daripada Proton. Of course lah jurnal automotif mesti kenal Proton, betul tak? Sebab otomotif, brand otomotif ada berapa je kan, tak banyak, tak terlalu banyak, jadi orang boleh kenal. Jadi kalau tanya saya, as long dia related. As long dia related. Ini kalau tanya saya hantar jurnal otomotif, kolaborasi dengan kawan saya kerja kat Speedmart. Apa kaitannya? Tak boleh, tak kena sangat lah. Tak kena lah. Dia kenalah orang industri yang kita nak collaborate tu kena dengan konteks jurnal tu. Konteks jurnal kat situ. Jadi kena tengoklah. Kalau kata kita buat tajuk Arhanu kan, kita berkolaboratif dengan orang yang bekerja sebagai di syarikat Arhanu. Okey eh? Tak ada masalah lah, yang tu yang tak ada masalah. Okey. Okey, pertimbangkan untuk melantik penyelia bersama PhD Master dari luar negara. Inilah saya kata kita boleh invite, kita biasa ada 2 penyelia kan. Biasalah ada universiti ada 1 tapi kebanyakan adalah 2. Okey, kita boleh lantik penyelia yang ketiga. Tetap nama dia adalah penyelia bersama lah daripada luar negara. Boleh request, tak ada masalah. Bukan apa, besok-besok nak tulis artikel, jadi semua nama penyelia kena ada dalam artikel. Jadi nama kita, penyelia pertama ada, penyelia kedua ada, penyelia ketiga ada. Automatik kita dapat juga kolaboratif dengan antarabangsa. Dah ada dah, dekat Malaysia pun dah ada beberapa, banyak dah sebenarnya. Yang mana kalau kita tengok penyelia dia tu, siapa you punya supervisor? Supervisor saya 2 dekat universiti ni, tapi ada seorang lagi dekat UK. Wah, best lah ada supervisor dekat UK seorang. Jadi tulis artikel senang lah. Pertimbangkan untuk menulis bersama penulis yang biasa jadi reviewer. Jadi contohlah kan, kita jadi pensyarah, kawan-kawan kan. Orang PhD pun jadi reviewer kan, PhD pun menjadi reviewer. Jadi kalau kita ajak dia, orang yang kata kebetulan kita bidang yang sama, dia dengan saya bidang yang sama, tetapi kelebihan dia biasa jadi reviewer. Jadi kita invite dia sebagai penulis bersama, bukan apa, kalau dia biasa jadi reviewer, dia tahulah apa yang patut ditulis, apa yang tak patut ditulis. Lagi-lagi kita yang baru-baru ni lah. Ni pun jadikan sebagai tips. Sekejap ada soalan kat chat. Macam saya buat artikel mengenai stress, anxiety dan depression among teachers. So memang nak kena collaborate dengan student luar negara. Okey, isu dia sekarang ni yang tanya soalan dia kat sini adalah tema dia adalah kolaboratif. Markah yang paling tinggi adalah kolaboratif antarabangsa yang berbeza benua. Kita benua apa? Benua Asia kan? Jadi kolaboratif dia selain daripada benua Asia, itulah markah yang tertinggi. Okey, markah yang kedua kolaboratif dengan antarabangsa yang consider dia sama benua. Sama benua. Okey, kemudian kolaboratif dengan mana? Yang dekat Malaysia tapi different institute. Kalau UPSI tak ada lah. UPSI, UKM, different institute. Tapi sebelum tu, sebelum different institute, kita panggil industri dulu. Saya UPSI dengan Proton. Kemudian bawah sikit, saya UPSI dengan UKM. Last sekali baru saya UPSI dengan UPSI. Dari segi itulah dari segi pecahan. Jadi untuk antarabangsa, bebas. Boleh orang akademik, boleh orang industri, boleh orang governments. Kan, itulah maksud dia. Jadi kat sini, apa saja tajuk kita boleh buat kolaboratif. Bukanlah satu paksaan, tetapi menjadi satu tips untuk meningkatkan potensi supaya artikel kita boleh terbit. Contohlah kan. Dia bukan satu paksaan, tak nak. Cuma kat sini kita ada 132 tip. Salah satu tip dia tu menggalakkan buat kolaboratif. Kan. Kalau dah ada kolaborasi dalam artikel, boleh tak dicadangkan jadi examiner atau tak boleh? Menarik soalan ni. Dia macam ni lah kan. Kalau ditelitikan, diperhalusikan, tak boleh. Dia tak perlu. Tapi kadang-kadang ada kes, saya tak boleh sebut lah ni, bahaya nak sebut. Kadang-kadang terlepas pandang. Terlepas pandang. Dia macam ni, dia pesyarah. Okay, katalah saya belajar di UPSI. Saya belajar di UPSI dan saya sambung PhD kat UPSI. Okey, nampak. Dalam bidang tu dekat UPSI, kita ada 5 orang je bidang yang sama. 5 orang bidang yang sama. Okey. Katakan cerita 4-4 ada doktor. Saya seorang yang tak ada doktor. Jadi saya buatlah PhD.
Jadi ada yang sama bidang saya ada 4 orang je, campur saya 5. 2 orang saya dah colek jadi main supervisor dengan second supervisor, betul tak? Okey. Jadi 2 lagi akan jadi as a examiner lah. Okey, disebabkan kita orang close 5 orang ni, kalau tulis artikel pun 5-5 mesti ada. Nak jadikan cerita, dia orang 2 ni akan jadi pemeriksa saya. Itu nak kira macam mana tu? Kan? Ikutkan tak boleh. Ada konflik interest kan? Sebab dah tulis artikel tu kan? Kan? Jadi ikutkan tak boleh. Kalau tanya saya lah, saya jawab dari segi etika kan? Tak boleh. Tapi kalau benda dah berlaku, benda dah lepas, nak buat apa? Takkan nak undur waktu kan? Kan? Logik. Itu memang itu satu senario yang saya nak bagi contoh lah. Tanpa kita sedar kan? Bila nak lepas vibe perasan. Ikutkan korang ni tak boleh jadi penilai ni. Kenapa? Kau tak tahu ke? Bukan yang PhD budak ni. Nama korang pun ada dalam artikel tu. Lepas tu kau jadi penilai pula. Baru sedar benda tu kan. Ikutkan memang tak boleh lah. Kan? Banyak orang lain lah. Tak boleh konflik interest lah. Tak boleh konflik interest. Jadi kalau contoh dia, sorry bro, aku tak boleh letak nama kau kat sini. Kenapa? Kalau letak nama kau jadi examiner. Macam mana? Oh, tak boleh lah. Tak boleh. Kali ni tak boleh. Next time okey. Kan? Dia biasa macam itulah, dalam satu fakulti kadang-kadang kita bidang tak ramai. Jadi ini masalah-masalah dia lah. Doktor nak tanya lah. Okay. Adakah publish paper ni PhD di Malaysia sahaja yang apply kalau nak graduate perlu publish paper? Sebab universiti luar negara macam tu juga ke? Okay, macam inilah ya. Mana-mana universiti yang dah kita panggil top 100 lah. And top 100 universiti terbaik dekat dunia ni. Dia orang dah establish dah. Malah macam Oxford pun digalakkan, dia bukan wajib. Term dia pakai adalah digalakkan. Apa maksud digalakkan dia? Kalau terbit, terbitlah. Kalau tak terbit pun still boleh dapat PhD. Dia bukan consider wajib. Dekat Malaysia, wajib. Bukan kata Malaysia je. Negara-negara yang masih yang level-level 300, 200, 500, yang ribu-ribu ni, yang masih nak mengejar QS ranking ni, dia memang wajib lah. Saya tak tahulah pandangan peribadi saya. Ni kelas saya lah. Saya rasa untuk universiti awam di Malaysia, tak perlu ada wajib penerbitan artikel jurnal. Digalakkan saja. Kalau IPTS tak apa, sebab tu core business dia, betul tak? Dia nak kena kejar ranking, sebab kalau tak ada ranking yang bagus, orang tak belajar dekat Malaysia. Jadi private lain lah. Tapi kalau untuk public university, kalau tanya saya, tidak wajib. Kita gunakan galak. Galak ni pun boleh dapat banyak artikel jurnal. Sebenarnya kan. Sebab bagi saya cuma jadikan wajib. Jadikan wajib tu kadang-kadang tak semua orang boleh. Kalau tanya saya lah, saya ambil juga tetap juga sebenarnya. Semua tesis boleh hasilkan artikel jurnal. Isu dia kat sini adalah tak ada orang guide dia. Satu. Yang kedua, hantar last minute. Lantar lewat. Baru tahu. Bila dah viva baru tahu. Baru pergi kursus penulisan artikel. Lambat dah. Dan sebagainya. Satu lagi disebabkan adalah faktor-faktor lain lah. Kan? Ada satu orang faktor masa lah doktor. Sebab kita 3 tahun. Sebab ada kawan saya, dia dekat, yelah dia dah graduate UK. Lepas tu, macam doktor kata lah, dia kata tak ada pula. Dia kata digalakkan, dia pun dapat student, best student pun, PhD pun tak ada. Dia tak keluar. Tapi establish lah, memang orang nak pergi universiti tu lah. Tapi dia kata tak ada pula, dia kata digalakkan je. Itulah, jadi student tu yang Malaysia. Digalakkan. Masa satu lagi kalau Viva you kata dah publish artikel pun tak ada apa-apa kredit pun. Sebab dia melihat pada ilmu. PhD tengok pada usaha kita, proses apa. So kalau you bawa artikel pun ibarat macam nak baca buah tangan. Tak payah. Sekarang Viva is Viva 100% based on your thesis only. Kita ni kat Malaysia ni lain pula masa kat Viva nak tunjuk saya dah publish 3 artikel, saya jadi Johan 3 minute presentation, saya dapat banyak award. Kalau tanya saya kan, raikan lah. Kadang-kadang kalau dalam hati saya fikir, so what? Viva tak tengok semua tu. Aku tengok tesis kau je. Kan? Jadi kat sini, apa-apa tesis atau artikel tu sekarang nak tunjukkan effort je lah. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak katakan, oh dia dah ada 2 artikel jurnal, kena luluskan dia. Tak, itu bukan satu sebab memungkinkan dia untuk lulus dan gagal. Tapi yalah, ada kredit sikit lah. Tapi kalau luar negara memang tak lah. Macam kawan saya, pengalaman dia ada penerbitkan 2 artikel jurnal. Viva memang tak bawa.
dia bawa tesis saja. Dia tak langsung tak sebut dia dah terbit 2 artikel jurnal. Tak diperlukan. Jadi macam, yelah, kita berjumpa dengan otai-otai, katakan kita dah terbit 2 artikel jurnal. Malu rasanya. Panel kita bukan 2, beratus dah artikel dia. Kan? Rasanya malu nak tunjuk. Kan? Okey, penulis bersama dengan penulis yang biasa jadi reviewer. Ini yang mula-mula lah kan. Kawan-kawan kita, dia biasa jadi reviewer. Ajak dia sekali tulis artikel dengan kita lah. Kan? Okey. Pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis yang tinggi citation di jurnal itu. Kan? Jadi benda ni sebenarnya saya pun slow sikit nak dapatkan tips ni. Lambat faham tips ni. Kan? Tengok-tengok lah kan. Saya sembang dengan anak-anak saya kan. Dia orang ni duduk rumah. Dia tanya saya anak saya yang kecil. Saya tanya dengan dia. Kau dah besar nak jadi apa? Nak jadi YouTuber, dia kata. Budak-budak ni kan esok lain, lusa tanya lain, esok lain je lah. Faham lah. Jadi tanya YouTuber. Kenapa nak jadi YouTuber? Macam mana nak jadi YouTuber? Saya kata kita tengok dia punya subscribe. M ke K? Million ke ribu lah kan? Kalau nak tengok million. So kata macam mana nak dapat M? Dia kata Abah punya subscribe apa? Abah tak ada MK je. Kalau Abah nak dapat M, Abah kena ajak orang yang dah ada M dalam Abah punya konten. Faham tak maksud saya? Buatlah kolaboratif konten supaya kita boleh tarik dia punya subscribe jadi subscribe kita pula kan? Macam tu. Jadi saya terfikir, kan? Kalau orang yang dah biasa tulis artikel, dah banyak citation, dah banyak action deck, kalau rasa-rasa kalau kita tulis artikel dengan dia, dapat tak tempias? Itulah tip dia. Tulislah artikel dengan orang yang dah banyak citation dan action deck, mana tahu rezeki-rezeki dia menumpah kat kita pula. Yelah, sebab kadang-kadang kita pun, saya sendiri pun tak nafikan kadang-kadang saya baca artikel disebabkan penulis. Kan? Penulis tu, kalau you perasan, kalau siapa register Google Scholar, register Scopus, bila orang yang kita follow, bila dia terbit artikel, dia akan remind kat email. Profesor ni dah terbit artikel, dia akan remind kat email saya. Jadi, saya follow dia. Jadi saya akan baca artikel dia. Jadi kalau tanya saya, kalau saya tulis artikel dengan salah seorang yang memang tinggi follower dia, tinggi follower dalam akademik maksudnya orang suka baca artikel dia, saya rasa saya akan dapat impact lah. Macamlah cerita orang tulis buku kan. Tulis buku yang memang kita tahu dia ni memang famous authors. Sekali ni kita tulis buku bersama dengan dia. Kita pun dapat tempias laris tu buku tu. Selama ni tulis buku tak laris pun, tapi tulis buku yang memang dia ni belum orang tengok apa-apa, asal nama dia kat cover orang akan beli buku dia. Jadi consider dia macam tu lah. Pertimbangkanlah. Sebab dalam tips ni 360 darjah lah saya pertimbangkan semua perkara. Jadi termasuklah orang yang biasa ataupun banyak follower dan juga citation pun kita boleh pertimbang untuk buat kolaboratif. Okey, kolaboratif ni pun ada etika dia kan. Kita ni student PhD, bukan boleh sebarang nak collaborate. Collaborate kita ni pun semua dengan persetujuan supervisor. Nama yang wajib kita dan nama supervisor. Orang luar yang kita nak masuk nama kena bincang dengan supervisor. Tapi kalau di luar pengajian, tak ada masalah nak collaborate dengan siapa-siapa. Itu kena tahu juga. Kan nanti panel penilai kata, ni siapa ni dalam artikel jurnal ni? Kita tak boleh buat sebarang collaborate orang yang tidak ada kaitan dengan kita punya tesis. Itu apa-apa, keputusan kena ada supervisor. Okay. Okey, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis ada 2 atau lebih affiliation antarabangsa. Contohlah saya bagi satu andaian. Ni bukan sebenar, andaian nama dia. Katakanlah saya pensyarah UPSI. Okey. Masa yang sama, saya fellow industri dengan Toyota Jepun. Toyota saya jadi fellow industri. Masa yang sama, saya jadi research fellow dekat Durham University. Okey, kalau tengok orang katalah Siti Hajar tulis, kita tulis berdua je. Siti Hajar tulis artikel dengan saya je. Siti Hajar satu universiti, saya meriah. Dekat nama saya je, UPSI, Toyota Jepun, Durham UK. Padahal 2 orang je. Tapi affiliation sampai 5. Jadi sebenarnya kena fikirkan juga, untungnya kalau kita cite, kalau dekat orang Malaysia ni, siapa tahu orang Malaysia yang kalau kita cite dengan dia penuh affiliation. Contoh kalau you all kenal, Prof Ramayah USM. Dia ada 5 affiliation tau kalau setiap kali artikel. Jadi kalau nama dia, dia kat Universiti A, Universiti B, Universiti C, Universiti D, Universiti E. Jadi dia seorang je tapi ada 5 affiliation. Jadi sebenarnya lagi best kat sini affiliation, kalau semua Malaysia tak best lah kan.
kita nak dia affiliation di luar negara juga. Ada dekat akademik, ada dekat industri. Itu menarik dia. Macam saya sekarang ni saya tengah kumpul lah fellow di industri. Saya cuma ada satu je fellow kat industri. Itu pun kat Malaysia. Tengah nak dapatkan fellow industri dekat luar negara. Alright. Peringkat kolaboratif ada beza tak antara antarabangsa atau nasional? Ada. Paling tinggi ni. Benua yang berbeza. Yang kemudian benua yang sama. Berbeza institusi, maka yang paling rendah adalah sama institusi untuk nasional. Okey, pertimbangkan untuk berkolaboratif dengan mengekalkan identiti sebuah negara. Ni kena baca kat bawah ni baru you all faham. Okey, ini perlu dilakukan secara penyiasatan dalam satu-satu jurnal terlebih dahulu. Okey, kita kena cek setahun lah 12 bulan terkini. Contoh, jurnal ini dari negara ABC. Okey, jurnal ni dari negara ABC. Bila dia semak chief editor, editorial board, penulis, kebanyakan dari negara ABC. Nampak sangatlah jurnal ni keluarga-keluarga diorang je hantar kat situ. Jadi penyelidik yang ingin menghantar artikel perlu invite penulis bersama dari negara ABC juga. Sebab kita tahu jurnal ni orang negara ABC je yang boleh lepas. Contoh cakap terus terang kan, saya ada satu jurnal saya tengok dekat Thailand. Saya nak hantar kat situ rasa macam biar betul aku nak hantar. Sebab orang Thailand je hantar. Tengok nama dia orang, kita tahu kan nama orang Thailand. Macam mana nak tembus ni? Cara dia, kita ajak seorang orang Thailand baru tembus kat jurnal tu. Tu masuk je dalam tip ni. Dia bukan apa, ada sengan negara tu nak kekalkan identiti dia. Jadi kalau tanya saya kat sini. Okey. Okey, itu tips saya untuk 106 ni. Okey, kenali dan menyiasat chief editor. Ini yang saya amalkan dan ini saya buatkan. First time saya dapat terbit dekat 2012. First saya daftar artikel yang berindeks Web of Science dan Scopus. Sebab jurnal tu dia indeks dua-dua. Dia Web of Science juga, dia Scopus. Dia ni Q1. Dalam bidang otomotif, ranking nombor 1. Inilah International Journal Automotive Technology. Dia bekerjasama dengan Korea Automotive Association. Korean Automotive Association. Jadi jurnal ni siapa bidang otomotif, memang target hantar jurnal kat sini. Semua target hantar jurnal kat sini. Okay. Alright. Saya berjaya terbit kat jurnal ni pada tahun 2012. Okay, 2012. Okay. Alright. Kemudian pada 2013, saya terbit pula satu jurnal yang saya idam-idamkan lah. Sebab dalam bidang saya Lean Six Sigma. Ada satu je jurnal Lean Six Sigma dekat dunia ni. Dekat Emerald. Satu je jurnal ni. Kalau tanya saya, itulah tempat saya kena hantar jurnal. Kat situ saya memang kena betul-betul buat baik dengan jurnal ni. Kalau nak jadi reviewer pun, saya jadi reviewer jurnal ni je. Sebab apa? Sebab saya nak hantar jurnal kat situ. Jadi saya kena baik dengan dia orang. Okay, alright. Jadi kat situ, saya kenali chief editor. Nama chief editor tu adalah Jiju Anthony. Nama chief editor yang saya hantar international jurnal tu namanya Jiju Anthony. Jadi dalam kes ni, ada satu hari tu saya rajin. Saya Google nama dia. Bila saya Google nama dia, dapat CV dia. Bila dapat CV dia, saya tengok, lah si Mamat ni bukan jadi chief editor dekat satu jurnal je. Rupanya jadi chief editor tempat lain pun banyak. Katakanlah 13 semuanya. Dia jadi chief editor 13 jurnal. Saya cuma hantar satu jurnal yang dia jadi chief editor dia. Disebabkan saya rasa saya selesa, bila saya hantar dekat jurnal yang dia jadi chief editor, proses saya boleh deal. Okay, next. My second paper, third paper, saya akan hantar jurnal. Walaupun nama jurnal berbeza-beza, tetapi chief editor yang sama. Jadi itu yang saya buat. Bila you dah terbit satu artikel jurnal, cuba explore, dapatkan nama chief editor dia. Next dia sekarang ni dapatkan CV dia online ataupun tidak. Cuba tengok, kita boleh hantar next paper kita di tempat yang lain, namun chief editor dia yang sama. Kadang-kadang chemistry, cara menulis ni kadang-kadang kita tak jumpa orang yang boleh terima cara penulisan kita. Disebabkan chief editor tu dah boleh terima cara penulisan kita, dia memudahkan kita untuk kita terbit di jurnal yang lain pula. Itu consider yang kena pertimbangkan. Okay, komunikasi dan jalinkan hubungan profesional dengan pengurusan dan penerbitan jurnal. Okay, kita ni, kalau tanya saya lah, minta maaf, ini bukan consider bodek kan, ini nama dia kerja profesional. Okay, jurnal ni perlukan volunteer. Volunteer sebagai reviewer. Katalah saya ni konsisten dengan nama jurnal International Journal of Lean Six Sigma. Sebab tu bidang saya. Okay, saya memang hantar kat jurnal ni. Jadi untuk meneruskan hubungan jangka panjang, okay, saya jadi reviewer jurnal tersebut. Tapi tak bolehlah review artikel saya sendiri. Okay, ingat dari segi konflik interest, chief editor tak boleh hantar jurnal kat situ. Editorial board tak boleh hantar kat situ. Tapi reviewer boleh. Saya jadi reviewer jurnal tu.
reviewer boleh tak submit jurnal kat situ? Boleh. Siapa yang jadi chief editor dengan editor board ke yang tak boleh hantar kat situ? Reviewer boleh. Okey. Jadi pihak universiti atau Persatuan Siswaza boleh menjemput chief editor. Tu menarik juga ni. Ni satu strategi juga. Nak hantar dekat jurnal tu, tangkap chief editor. Panggil chief editor tu bagi talk. Kan? Supaya chief editor tu boleh bagi peluang untuk terbit dekat jurnal dia. Ni pun salah satu, kalau kawan-kawan kita yang buat apa, khusus-khusus kan dekat persatuan siswaza tu, sekali-sekala jemputlah chief editor dalam kita punya perkongsian ilmu. Silap-silap dia boleh tarik nanti beberapa artikel masuk dalam artikel dia kan. Okey, mengikut, menyokong dan berkolaboratif dengan jurnal dengan jurnal dan penerbit di social media. Saya tak tahulah you all follow siapa dekat social media. Okey, bila-bila free, hari ni ke, besok ke, lusa ke, cuba pergi dekat Facebook. Kita ni warga emas duduk Facebook lah. Insta mungkin kita kurang kan. Okey, alright. Jadi, kadang-kadang saya sedih. Sign direct bagi tip how to publish article. Tak ada siapa pun like. Saya like lah. Kadang-kadang saya komen, kadang-kadang saya share. Okey, sedih tau. Penat. Top publisher ni, Taylor lah, Emerald ni, dia macam-macam bagi infografik dan sebagainya. Like tak ada. Saya ni sebab saya follow dia, sebab tu saya like. Kan? Sampai satu masa saya dapat email. Dia ucap, dia kata apa? Terima kasih Nurul Fazli Habibin. Sebab itu nama saya nama kat Facebook. Dia kata selalu follow dan komen. Dia kata, dia pun dah buat Google search. Dia kata dengan saya, you adalah academician dan sebagainya. Dia kata thank you very much lah. Dia kata, saya pun balas balik. Kalau ada brochures ke, ada apa nak promote, bagi je. Nanti saya boleh forward dengan grup-grup saya. Janganlah jadi kawan dia sekarang ni. Saya ada tanya saya, Fazli, how to make sure our social media boleh dapat banyak like? Dia tanya saya pula, tanya macam mana kan. Jadi dah last, dia macam ni. Dekat Emerald kan ada banyak pegawai, ada marketing manager, marketing executive, dia ada editor executive. Macam kita kerja lah juga. Jadi kadang-kadang kata tak apalah, benda bermanfaat daripada saya follow benda bukan-bukan, baik saya follow dia orang ni. Dapat tips kan. Jadi saya follow dia. Lepas ni tolonglah like page Taylor, Ender Science, Emerald, Sage, Billy. Lepas-lepas ni sekali-sekali like, share lah. Tak, dia punya perkongsian tu memang bagi saya sesuai lah untuk kita orang akademik ni. Kan? Okay. Dia macam ni lah kan, katalah dalam meeting. Okay, meeting dia sekarang ni, okay, kita ada kekurangan satu paper lagi ni. Kenapa? Kita ada beberapa paper daripada Siti Hajar, Zuraihah dengan Jasmine ni. Habis tu kenapa? Itulah, tapi saya ingat saya nak ambil paper Jasmine ni lah. Kenapa Jasmine? Jasmine selalu support kita kat social media. Manalah tahu benda-benda situ pun jadi faktor ke artikel kita dapat terbit kan. Yang penting usaha kan. Berkolaboratif dengan menyedia proposal untuk special issue ni tahap tinggi lah. Mungkin supervisor kita dan sebagainya atau orang. Tapi ada masalah bagi saya. Fazli, buatlah special issue. Untung korang. Kalau saya jadi special issue, saya jadi guest editor, bukan saya boleh submit kat situ pun. Sebab konflik interest. Jadi kalau tanya saya, kadang-kadang saya minta kawan saya, bro, kau nak jadi editor, jadi guest editor. Macam mana nak buat? Kau tak payah buat apa-apa, biar aku yang buat. Saya mohon untuk dapatkan special issue, guest editor tu kawan saya. Jadi kawan saya tu dapat jadi guest editor. Oh, terima kasih lah bro, jadi aku guest editor. Aku kena ucapkan terima kasih juga. Kau dah halang-halang jadi guest editor ni, kau kena terimalah paper aku. Oh, okey juga, jangan lupa nama dia. Dia kata jangan lupa nama aku. Tak. Kalau kau nak masuk nama pun kau kena buat kerja. Tapi kita sekarang tak boleh. Kenapa? Kau jadi guest editor, mana boleh ada nama kau? Dia terus marah saya. Hampir korang ni lantik aku jadi guest editor tapi aku tak boleh hantar artikel kat sini. Tu cerita dia lah. Kita boleh invite klik kita buat special issue. Contohlah saya ada kawan dekat UTM, dekat UPM, dekat UUM contohnya. Okay, kali ni yang buat special issue geng UPM. Kesian geng UPM tak boleh hantar artikel sebab dia buat special issue. Okay, tahun ni saya UPSI buat special issue. Kesian UPSI tak boleh hantar artikel kat situ. Kena buat macam tu lah. Baru dapat win-win tu. Kan? Okey, komunikasi dengan editor di platform ruang yang disediakan dalam website jurnal tersebut. Kadang-kadang dekat jurnal yang kita nak hantar tu dia ada kolom khas. Anything you boleh tanya dekat box yang disediakan tu. Reply lah. Kadang-kadang reply dekat email tak berjawab. Kadang-kadang kena gunakan box yang disediakan untuk kita tanya sebarang question. Tu penting lah kan. Nak tanya
Ni kalau saya hantar artikel kat jurnal ni berapa lama nak terbit, sebab kita nak tanya sebab kita tak banyak masa, kita cuma ada 1 semester je. Itu pun kena tanya. Email tak balas, tapi dekat website ada kolom dia, ada box untuk orang kata apa nak tanya soalan, kita boleh tanya soalan kat situ. Gunakan kemudahan teknologi yang ada dalam website. Okey, telah lama submit artikel namun tiada sebarang respon kan. Okey, pertama kali jangan terus meloncat, buat status FB pula. Nama je Q1, top journal, dah 3 bulan diam dan sepi kan. Padahal kita je tak baca auto guideline. Auto guideline tu cakap apa? First respond 6 bulan. Jadi maksud dia jangan tanya apa-apa sebelum 6 bulan. Sebab 6 bulan baru first respond. Kena check tu dulu. Tapi kalau lah dah lepas tempoh daripada target dia, jadi kita katalah dia dalam auto guideline kata 6 bulan first respond. Jadi bulan yang ke-7 kita boleh email, kita boleh tanya apa status kita. Kalau dalam jurnal tu tak ada dalam guideline. Dalam auto guideline tak cakap pun bila first respond dia. Paling cepat nak tanya adalah 3 bulan. Bukan apa kan, orang barat ni kadang-kadang ada cengih dia sikit. Bila kita tanya elok-elok, padahal kita tanya elok-elok. Tapi kita tanya tu seminggu selepas kita submit. Kan? Kita lepas seminggu submit, kita tanya elok-elok dekat email dia. Bagi dia orang, seminggu submit dah tanya macam ni, dia anggap macam tak selesa tau. Macam, ni apa ni? Baru seminggu dah kalut-kalut tanya apa ni, macam you tak macam bagi dia space, macam tak percaya kat dia orang. Jadi dia orang rasa macam dia orang tak selesa. Disebabkan kita push dia orang, ambil, dia akan reject je. Jadi dia tak hantar ke reviewer lagi pun, dia tolak je artikel kan, dan disebabkan sikap kita selalu bagi pressure dekat dia orang. Ingat kadang-kadang barat ni kena faham juga dia orang ni. Dia orang ni kita kena kalau dia konsep macam kita lah. Kita ni orang Malaysia ni pun kadang-kadang kalau macam saya lah kan, kita dah bagi nota dah, detail kat pelajar, dia tanya lagi, bila nak submit artikel? Padahal dalam nota tulis dah tarikh dia. Sebab tak baca. Kan? Jadi kita kadang kalau orang barat ni, kalau maklumat dah bagi, kita tak baca maklumat tu, kita tanya pula soalan, pada jawapan tu dah dalam maklumat tu, itu pantang dia orang lah. Kalau tanya saya, kita kena be careful lah. Hantar artikel je ni, auto guideline baca betul-betul. Jangan tanya soalan yang dah ada dalam auto guideline, dah ada dalam FAQ, dah ada benda ni. Tak perlu sebenarnya. Kan? Macam kawan saya kata dengan kawan saya, bro, kau tak payahlah nak jawab semua soalan-soalan daripada customer. Kan, buat FAQ dah lah. Orang Malaysia apa kisah FAQ? Dia akan tanya juga dengan macam mana pun. Apa-apa dia akan tanya, kan? Akan tanya macam kawan saya kata dia kerja kat HR kan. Orang akan tanyalah, bulan ni gaji berapa bulan? Padahal dah keluar dah awal-awal dah. Jadual gaji tahunan 2022 dah keluar dah. Tanya juga. Bulan ni bila gaji? Saja je tanya, kod-kod time raya ni awalkan sikit duit gaji. Kan? Jadi kita kena layan customer macam tu. Tak boleh buat apa dah. Okey, sumbangan, limitasi dan juga cadangan. Okey, ini perkara yang 113. Bahagian sumbangan adalah yang paling penting antara komen penilai yang lazim di komen adalah tiada penulisan sumbangan. Ni boleh pula tak ada sumbangan dalam artikel. Saya jujur saya antara banyak yang dapat komen dekat bahagian ni lah. Kadang-kadang saya sendiri pun dia yang tak nampak sebab saya tulis satu baris je sumbangan. Satu baris mana cukup. Jadi komen saya dapat, sila tambah lagi sumbangan kajian. Tulis sumbangan lebih detail, lebih jelas. Jadi tolonglah kalau tulis artikel sumbangan tu boleh consider wajib lah kena tulis. Bukan sikit, kena banyak pula tu tulis. Banyak tu bukan banyak sumbangan. Penjelasan kita tu banyak. Bukanlah satu ayat saja. Sumbangan kajian di bahagian kesimpulan artikel perlu menyeluruh. Kena ada sumbangan dari sudut aspek teoretikal, sumbangan dari sudut metodologi, sumbangan dari sudut empirical, sumbangan dari sudut praktikal, sumbangan dari sudut sosial. Semua kena ada lah. Jadi jangan terhad sumbangan kita kepada manfaat je. Kajian ini akan digunakan oleh kerajaan, orang industri. Kita cuma dari sudut praktikal je. Tapi macam mana dari segi teori, metodological, empirical dengan sosial, kita tak bincang. Okey, tulis sumbangan kajian dari segi aspek yang memberi impak. Ni yang kata, sumbangan dapat memberi impak kepada kerajaan, kepada ekonomi, kepada komuniti, masyarakat, kepada akademik. Kalau boleh, tulis sumbangan tu dapat memberi impak. Bila sebut impak ni lah, 5 ni, kerajaan, ekonomi, komuniti, akademi ataupun persekitaran.
Okey, beri cadangan yang banyak. Sama macam sumbangan, cadangan duduk dekat bab kesimpulan. Dua-dua ni, sumbangan, cadangan duduk kat kesimpulan. Bagilah cadangan yang banyak. Ni jariah kita ya. Semua orang yang baca artikel wajib baca kesimpulan lagi-lagi dekat cadangan. Sebab dekat cadangan itulah orang akan cite. Lubuk citation berlaku dekat cadangan. Banyak kita bagi cadangan, banyak artikel kita dapat citation. Dia cite cadangan kita untuk next study. Orang PhD pun nak buat problem statement, kena baca cadangan. Sebab ni bukan kata semua lah kan, boleh dapatkan research gap berdasarkan cadangan kajian lepas. Jadi kita dah tahu dah, kalau nak dapat banyak citation, ni apa matlamat lepas ni sahabat saya? Wah, aku nak jadi profesor dalam masa 2 tahun lagi. Kau dah kena fikirkan citation. Macam mana? Cuba tengok artikel kau. Kalau macam ni, memang lambatlah kau jadi profesor. Nak dapat citation banyak dekat bahagian kesimpulan tu, bagi cadangan banyak-banyak. Tapi bagi cadangan tu janganlah bagi cadangan melepaskan batuk di tangga, kenalah bagi cadangan yang detail dan membantu. Kan? Saya tak bacalah bahagian bawah ni sebab benda penerangan saya melibatkan perkara di bawah ni. Okey, beri cadangan yang detail bukan umum selagi untuk membolehkan peningkatan strategi citation. Saya cakap tadi lah bila bagi cadangan yang detail dan umum yang mudah difahami dan membantu orang faham cadangan kita, orang ambil untuk next study. Automatically banyak dapat citation. Orang akan ambil cadangan kita, akan masukkan dekat bahagian latar belakang, dekat problem statement, kadang-kadang dekat bahagian method sebab cadangan kita dekat method. Okay, kalau cadangan tu dekat bahagian theoretical, guna teori lain, gabungkan teori. Jadi kita boleh buat citation dekat literature review juga. Okey, appendix. Appendix saya sukalah sebab saya salah seorang, jujur saya kata, saya kalau nak publish artikel, antara benda yang saya akan fikir dulu adalah apa yang nak letak kat appendix. Bagi saya appendix adalah satu. Kalau orang tanyalah kan, kalau kita ni ambil vaksin, dia booster lah. Kan? Kena ambil booster lah, baru rasa macam fit sikit. Macam ni lah ni. Kalau journal ni, kalau tak ada appendix ni macam tak lengkap lah. Kan? Jadi contoh dia lah kan. Saya ni contohlah, saya ni orang Johor. Saya ni orang Johor, saya lahir orang Johor kan. Jadi ayah saya ni polis. Jadi ayah saya ni polis merantau aje. Sampai sekarang ayah saya jadi last polis dekat Perak. Jadi kita duduk kat Perak. Ayah saya sebab kawan-kawan dia ramai kat Perak. Jadi last kali kalau saya balik kampung, kalau ayah saya dekat Perak. Sebab dia tak nak balik Johor. Consider dia sebab kawan-kawan ni kerja kat Perak dah banyak. Jadi orang kata saya asal orang mana, saya pun pening. Kalau kata raya, kita orang semua balik Johor. Kan? Tapi kalau kata, kau bukan duduk Perak kan yang kau Perak? Perak pun Perak lah. Macam mana? Susah nak explain macam ni kan? Macam ni kan? Kau lahir mana? Lahir Johor lah pula. Lahir Johor lah pula. Pening macam mana kan? Dalam kes ni lah contoh dia kan. Kalau orang balik Johor ni, setengah-tengah tempat, dia tak makan lemang. Lemang apa? Barang Johor makan lemang. Kan? Tapi disebabkan kita ni anak polis, kecil-kecil dia kalau tak dapat lemang tu, dia macam mana ni? Jadi setiap kali saya balik Johor, supply lemang tu saya lah. Ibarat macam itulah, raya tak makan lemang, something problem lah. Sama lah, artikel jurnal tak ada appendix, kosong. Itu yang nak masukkan, cerita pasal makanan pula bulan puasa. Okay, dalam kes tu lah example dia. Jadi contoh lah nak dekat dan fikir, orang wise yang kata, nak balik Johor nak buat apa? Lemang confirm kena bawa lah. Sebab kita ni balik Johor bukan dia orang makan lemang pun, jadi kita kena supply benda tu. Jadi consider dia macam tu. Okay. Alright, jadi bagi appendix kena ada kan. Jadi kat sini ada tulis, saya kena cerita sikit kat bahagian bawah ni. Bagi appendix, penulis boleh lampirkan soal sidik, soalan interview, senarai semak, rumusan penemuan kajian, formula baru, kiraan penuh satu-satu formula yang sukar, template, detail, framework, data yang boleh digunakan pakai dan lain-lain yang relevan. Okey, penerbit positif dengan appendix. Ni penting ni. Penerbit positif dengan appendix, contohnya soal sidik. Ramai penyidik cari soal sidik, betul tak? Kita ni nak cari soal sidik, jumpa kat mana? Jumpa kat artikel lah. Saya rasa kan, ada kawan saya macam dia tunggu-tunggu tau. Saya kata kena tunggulah sikit, tunggulah tahun 2 tahun. Tak sampai setahun dia kata. Sekejap-sekejap dia WhatsApp. Aku dah check aku punya Google Scholar dengan Scopus. Citation aku laju sangat ni, kenapa? Dah artikel kau ada appendix, ada soal sidik. Mau tak laju? Lajulah, orang semua guna soal sidik tu akan cite. Dia kata betul lah. Rasa lepas ni aku dapat banyak citation lah. Dia kata terima kasih bro. So lepas tu tak payah dah. Tengok next artikel dia. Wah, ada appendix.
Nak ada citation kena ada appendix lah. Dia kata kan. Tak payah nak pasal-pasal suruh orang cite dah. Tak payah dah. Tak payah nak iklan-iklan ke nak promote ke apa. Tak payah dah. Sebab memang kalau artikel kita ada appendix, memang kita ada strong lah. Kita pun orang buat PhD kita ni, kita bila letak appendix kat belakang, jariah kita besar tau. Orang lain rujuk artikel kita cite. Memanglah konsep citation ni orang yang gunakan istilah citation. Kita anggap je ilmu kita, orang guna, orang dapat manfaat. Tak kisahlah walaupun dia ambilkan kita punya soal sidik tu, kita pun kena ikhlas lah. Orang ambil soal sidik kita, patutnya kita gembira. Oh seronoknya orang ambil tesis kita. Oh seronoknya orang baca artikel kita. Kita dapatlah manfaat kat situ. Kan? Okay, ada soalan dekat bahagian chat. Johor makan macam tu lah kan. Orang kata lah Johor tak makan lemang. Kau orang marah pula Johor tak. Ada kampung-kampung tertentu Johor makan lemang. Kebetulan kampung saya ni yang dekat Muar dengan dekat Mersing dua-dua ni memang lemang tu ketupat tu tolak tepi dululah. Ketupat pula apa? Lemang tu tolak tepi dululah. So ada lauk. Saya pun sebenarnya memang balik Johor memang tolak lemang. Tapi lemang tu kena ada sebab mungkin saya ni bercampur sangat sana sini. Saya duduk Pahang, duduk Selangor, dibesarkan pula duduk kat Kedah, belajar pula kat UM 6 tahun kat situ. Lepas tu sekarang duduk kat Perak. Perak tak ada lemang rendang tu, pelik lah. Kan? Jadi bila dah bercampur dengan banyak orang dan sebagainya jadi lain sikit lah. Kan? Doktor nak tanya. Okey. Apa ni yang pasal appendix ni, dia kan setengah artikel kan dia macam letakkan berapa muka surat kan? Betul. So yang appendix tu boleh dimasukkan sekali sebagai muka surat yang dikenakan ke ataupun di luar muka surat yang dikenakan? Terima kasih soalan tu. Soalan tu soalan bagus sebenarnya. Dikira sekali lah. Yang contoh lah kan, dia kata macam ni, kalau saya ada satu jurnal tu, yang saya hantar jurnal dekat Springer tu, International Journal Automotive Technology, jurnal tu free. Okay? Saya lupa dah, 6 ke 8 muka surat. Selalu confuse ni 6 dengan 8. Katalah dia 8 muka surat. So, kalau saya hantar artikel tu kurang 8 muka surat, dia free. Dia free. Kalau saya hantar 9 muka surat, jadi 150 bayaran. Kalau 2 line muka surat, saya kena ada 300 USD. Jadi, kalau saya nak masukkan instrumen saya, termasuk rujukan, reference, appendix, kena 8 muka surat juga termasuk appendix. Kalau sampai ke 9, saya kena bayar. Itu maksud dia. Jadi, appendix dikira dalam total page. Itu ikut pengalaman saya. Kadang-kadang mana tahu format nulis lain beza-beza kan. Format artikel ni kata kita tak kira appendix. Tapi pengalaman saya kalau saya suka hantar di Emerald. Sebab Emerald tak ada maksimum. Hantarlah 40 muka surat pun tak ada masalah. Banyak ada setengah jurnal yang dekat. Kebanyakan jurnal-jurnal yang apa? Jurnal yang established ni dia tak kisah muka surat. Tapi yang kita panggil double column ni double column siapa tahu? Double column ni sign direct, sensitif sangat, banyak sangat muka surat, dia tak suka. Taylor and Francis pun tak suka banyak muka surat. Springer tak nak suka banyak muka surat. Jadi orang yang bagi saya tak kisah muka surat ni Emerald. Meriah lah, kadang student saya 24 muka surat, 25 muka surat hantar ke Emerald. Kan? Itu kena tengok juga format dekat jurnal yang kita nak hantar lah. Tapi pengalaman saya dekat Springer tu memang kalau dia kata 8 lah, tak boleh lebih. Kalau lebih, jurnal tu pandai buat duit. Dia tak ada bayaran. Lebih bawa bayar. Lebih muka surat ke 9 bawa bayar. Jadi saya tak pernah bayar lah. Ada sekali saya kena bayar. Saya lupa. First time saya hantar 2012 tu, yang tu saya kena bayar. Yelah ketika tu kan taat, tak reti. Kan? Dan hantar artikel 9 muka surat, tak reti nak buang satu. Okey, saya lupa. Jurnal ni bukan 8 muka surat, 6 muka surat. Baru saya ingat, 6 muka surat. Jadi saya terlebih satu muka surat yang ke-7. Tak reti nak buang sebenarnya. Adalah bayar jugalah 150 USD. Saya dibayar sebab saya terlebih muka surat. Kalau saya hantar 6 muka surat free. Tu Lepas tu kan doktor, kalau misalnya kita letakkan survey kita dalam appendix, tapi macam survey pun kadang-kadang ada part macam item soalan tu kita ambil daripada orang lain punya. So yang kita ambil daripada orang lain punya tu maksudnya macam cara citation tu wajar berada dalam survey ke ataupun macam mana? Okey, macam ni. Yang pertama, soal sidik ni kalau adopt tak boleh lah. Sebab orang punya kan. Kalau new ataupun adapt, ubah suai boleh. Ni pengalaman saya lah kan. Pengalaman saya apa yang saya buat.
Kalau bercampur, ada adopt, ada adapt. Ni yang nak tanya soalan jadi campur lah ni. Ada adopt, ada adapt. Yang kita adopt tu, kita adopt dari mana? Kita adopt tu maksudnya kita adopt tu daripada daripada website, adakah kita email dia direct ataupun daripada jurnal sendiri. Kalau you adopt daripada satu jurnal yang mana dia telah terbitkan jurnal, belakang tu letak instrumen. Kita pun ambil instrumen dia, kita jadikan instrumen kita. Ada yang kita adopt, ada yang adapt. Yang tu kita boleh ambil letak sebagai appendix sebab kita janji, kita beritahu, okey, soal sidik ni ada beberapa item kita adopt daripada Ahmad. Kita ada buat citation. Bila ada citation, kita dah masukkan dalam dekat reference. Jadi okey, yang tu okey. Tapi kalaulah yang ni soal sidik, you beli daripada orang tu, yang tu tak boleh. Kalau beli soal sidik, kita tak boleh letak kat appendix, kena saman kita nanti. Jadi yang tu yang maksud dia. Kalau saya kebanyakan saya adalah adapt lah. Jarang saya adopt, saya adapt. Tapi student saya ada yang adopt. Jadi kita letak juga kat appendix, make sure yang kita adopt tu kita dah inform dalam penulisan. Soal sidik dibangunkan dengan melibatkan adopt and adapt. Adopt diambil daripada beberapa kajian daripada bla bla bla. Jadi saya ada buat citation, ada declaration kat situ. Tadi tak perlu risaulah dan saya terbit. Okey, cuma kat sini yang saya cuba belajar dari segi tips. Kalau soal sidik tu saya ambil daripada Emerald, kan? Yang masa kelas soal sidik tu saya ambil kajian lepas, soal sidik tu daripada Emerald. Jadi yang saya nak terbit artikel pun kena kat Emerald. Saya cuba nak mengelakkan konflik interest, bukan konflik interest, nak mengelakkan dari segi legal, dari segi ethics. Kalau soal sidik tu saya ambil dia terbit kat Emerald, kalau saya nak tulis artikel, nak terbit, nak letak appendix, saya akan terbit kat Emerald juga. Sebab takkan Emerald nak sama Emerald. Kan, jadi konsep macam itulah. Tapi kalau soal sidik orang punya, lepas tu nak letak kat belakang, tak boleh. Adopt tak boleh. Kalau adapt, okey. Adapt tu bermaksud macam ubah suai ayat dia sikit itu ada mazhab sikit lah. Dia ubah dia sebenarnya macam ni lah kan. Kalau soalan situ orang kat luar negara dia makan apa? Orang luar negara tak makan nasi kan? Makan burger. Atau soal sidik dia makan apa? Dia makan oat kan? Saya tukar, kita makan nasi. Saya ubah soalan tu sebab makan ruji kita kat Malaysia makan nasi. Oh, okey. Kalau katakan soalan sidik tu dia dah letak ini adalah, kita buang perkataan ini adalah, itu tak memberi kesan sangat. Takkan nak tukar jadi ayat situ je. Dan tu Paling still penting macam adopt kan doktor? Samalah kita ambil soal sidik dalam bahasa Inggeris, ubah soal dalam bahasa Melayu. Walaupun itu dipanggil juga kesahan, tapi yang itu bukanlah adapt, yang kata major adapt lah, setakat ubah bahasa je. Dari segi bahasa juga dia panggil sebagai adapt, ubah suai bahasa. Tapi dalam konteks ni itu bukanlah adapt yang kita maksudkan. Dan andai kata walaupun kita ada adopt dan ada kita punya ayat sendiri, which is kita punya new item, yang kita punya new item tu perlu dapatkan kesahan daripada pakar-pakar yang on the survey. Bagi publisher, kalau kita submit artikel, wajarlah kita kena cakap siapa-siapa buat pakai instrumen soal sidik kena cakap disahkan pakar. Cuma dia tak boleh sebutlah siapa pakar tu. Mana boleh sebut pakar tu? Ethics. Kata soal sidik ni telah disahkan oleh pakar akademik dan industri. Itu je dia tulis. Satu ayat je. Kena ada dalam artikel, kena perkara tu kena ada. Tapi kita tak perlu sebut nama orang tu. Mana boleh sebut nama orang? Melanggar ethics. Yang menyebut individu. Kalau dia kata dia ni pensyarah UKM, sebut nama UKM pun salah. Kita tak boleh sebut nama majikan pun tak boleh sebut. Kena cakap background dia lah. Dia akademik tu je. Okey, terima kasih doktor. Tapi kalau katakan you, contohlah kan, you nak buat letak kat appendix cadangan soalan. You tak sahkan pakar lagi. Bolehlah, cuma kalau saya rasa saya punya komen lah kan. Kalau you tulis satu artikel, paper konsep je, you nak cadangkan, you nak membangunkan satu soal sidik, lepas tu lampir kat appendix, tapi tak buat lagi kesahan. Saya rasa penilai akan komen. Kalau saya jadi penilai artikel tu, saya kata, okey, mencadangkan instrumen bagus, tapi dicadangkan supaya instrumen ini disahkan terlebih dahulu. Kan? Jadi nak tak nak possibility kebarangkalian, siapa yang nak masukkan instrumen, mesti penilai akan tanya, instrumen ni dah disahkan ke belum? Kan? Kalau saya jadi penilai, saya akan tanya.
Sebab bila kita nak bagi orang pakai instrumen kita, biarlah instrumen yang sah, kan? Appendix, lampiran dengan merumuskan penyelidikan dalam jadual yang komprehensif. Ini apa lagi? Soalan interview boleh letak, soal sidik boleh letak, senarai semak boleh letak. Apa lagi nak letak ke appendix ni? Pernah tengok tak yang jadual matrix tu yang letak apa nama authors, apa objektif dia, teori apa yang dipakai, method apa yang dia guna, analisis apa, dapatan apa sumbangan dia. Buat dalam bentuk landscape. Lepas tu attach dekat appendix belakang. Boleh? Boleh. Kan? Okey, 120. Appendix yang lampirkan dengan menyenaraikan kata kunci. Ini contoh yang buat paper SLR dengan meta analisis. Siapa yang buat paper SLR dengan meta analisis, dia boleh menyenaraikan keyword dia, letak ke appendix. Kan? Kadang dia buat detail sikit lah macam mana dia buat screening keyword dia tu, dia letak dekat appendix. Ini boleh juga. Yang ni pun saya ada jumpa. Okey, appendix lampirkan artikel jurnal yang berbeza dengan tesis. Okey, nak beritahu appendix beza tau dengan tesis. Saya dah jumpa orang hantar artikel, appendix buat macam tesis. Katalah dia buat pakai SPSS. Result semua table-table tu ada dalam artikel belakang. Oi, dia kata ini bukan tesis, ini artikel jurnal. Jadi kena tahulah, artikel jurnal cuma meletakkan appendix yang orang boleh replicate balik. Letak soal sidik, orang boleh replicate balik. Letak soalan interview, orang boleh guna. Letak senarai semak, boleh guna. Letak summary artikel tadi kan, kajian-kajian lepas, orang boleh guna balik. Tapi tak perlu letak result jadah-jadah tu, tak perlu. Lain tesis lain. Semua analisis keluar jadual, yang original kena letak ke appendix. Itu lain, tu tesis. Kan? Okey, lain-lain keutamaan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh penerbit jurnal. Okey, kadang-kadang jurnal yang kita nak hantar tu, penerbit dekat situ, selain dia menerbitkan artikel kita, dia ada buat juga proofread. Dia ada juga yang tadi kita cerita, first slide kita tadi, tips kita tadi, kita boleh buat finder, matching dengan suggester. Kita boleh gunakan perkhidmatan yang ada dalam jurnal dan juga publisher itu. Okey, salah satu yang banyak orang Malaysia guna adalah proofread. Okey, contohnya Sign Direct. You nak hantar jurnal Sign Direct, dia ada buat servis proofread dalam Sign Direct. Jadi sebenarnya chances tinggi siapa nak hantarkan Sign Direct, guna je lah proofread Sign Direct. Okey, jadi gunakan proofread Sign Direct tu, jadi dia akan tanya kita nak hantar jurnal kat mana. Jadi dia akan make sure kita punya English spek sama dengan jurnal yang kita nak hantar. Namun begitu, dia ni ada screening. Kalau kita punya English teruk sangat, dia tak terima pun nak proofread kita. Bukan betul, dia duit, maksudnya semua orang nak kan. Belum tentu semua artikel kita dia orang nak proofread kan. Sebab mungkin dia teruk sangat English kita ni. Kan? Google Translate ke Puan Cukang punya English ni. Jadi consider kat sini, dia nak kena tengok. Dia mampu ke tak mampu nak buat proofread. Kadang-kadang macam kawan saya lah, dululah saya mula-mula menulis artikel ni kan. Dia macam ni lah, aku tobat nak proofread kau punya bahan ni. Tulis bahasa Melayu lah, aku translate English lagi senang daripada kau hantar English to English. Saya hantar English, dia suruh semak English. Dia tak faham English saya. Lain macam kau punya English aku tak faham. Bagi je bahasa Melayu, aku translate dalam English lagi senang. Jadi ada, bila dia dah cakap macam tu, lagi-lagi bagian metodologi kan. Saya tulis bahasa Melayu, metodologi tu PhD saya. Tulis bahasa Melayu, saya faham, dia pun boleh faham. Lepas tu dia translate. Sebab tesis saya English, dia boleh translate saya English saya. Baru dia faham. Kan senang, yang kali kau hantar aku bahasa Melayu lah, aku boleh translate lagi okey daripada tulis English. Saya sedar, saya pun mampulah. Dahsyat sangat lah. Sebab kata kawan saya dia kata, English sastra UK, dia kata. Orang pun tak faham English kau. Jadi, betul juga kan. Tapi lama-lama kita belajarlah sikit-sikit. Kan? Okey, ini contoh saya tak habis cerita lagi. Kalau dekat Sign Direct tu, bayaran dia mahal lah. Kalau kita hantar jurnal, kadang-kadang kita bayar beribu ringgit kan. Kalau tanya saya, daripada bayar jurnal untuk terbit beribu ringgit, baik kita hantar jurnal untuk proofread dekat Sign Direct ni. Sign Direct ni kena bayar dekat RM800. Tapi tak apalah, kurang-kurang artikel kita berkualiti. Sebab dah proofread oleh Sign Direct. Bila dah proofread dekat Sign Direct, nak terbit dekat Sign Direct pun chances tinggi. Sebab kita dah ibarat macam ni lah. Kalau orang nak berniaga, kita dah gunakan perkhidmatan dia. Takkanlah kita tak luluskan dia. Contoh dia. Ni contohlah ni. Orang dah bayar duit kat kita bagi perkhidmatan English. Tiba-tiba reject. Apa customer kata? Hampir dah lah aku guna proofread engkau, lepas tu kena reject pula. Macam mana kau berniaga ni? Contohlah. Jadi bukanlah, still ada kena reject jugalah kan. Tapi dalam minimize lah reject tu.
Menyediakan infografik yang menarik dan praktikal. Sekarang ni zaman infografik. Tulis artikel color-color dah sekarang ni. Dengan infografik, dengan words cloud, dengan macam-macam. Okay. Buatlah supaya artikel kita tu tak boring sangat. Okay. Ada words cloud. Ni siapa yang buat SLR, yang buat meta analysis, yang rajin buat artikel review, suka pakai words cloud ni. Pakai words cloud ni. Okay, type je. Words cloud ni free je. Dia kalau yang saya biasa guna pakai words art. Siapa yang biasa Atlas-T pakai Atlas-T. Atlas-T pun ada. Okay. Okay, pertimbangkan menulis bersama dengan memiliki ramai follower dengan reputation. Pertimbang menulis bersamalah. Saya tambah kat sini reputation kat sini. Tulis artikel bersama dengan penulis yang ramai follower akademik dan akan meningkatkan view, download dan citation. Bagi penulis baru adalah digalakkan menulis bersama dengan penulis yang dikenali dalam arena penerbitan jurnal. Okey, tulis artikel yang dapat potensi tingkatkan nilai komersial. Ni ingatkan jugalah kadang-kadang kan, saya dah lama dah terfikir cuma tak dan masa kadang-kadang kita kat Malaysia ni ada orang-orang yang memang orang industri kan. Kadang-kadang nak je collaborate dengan dia. Saya nak buat satu artikel jurnal, saya nak buat research sikit pasal produk dia. Kemudian saya akan terbitkan artikel, tapi dalam kata lain tu ibarat macam nak meningkatkan reputation produk dia lah. Contohlah kan, saya nak buat artikel pasal AirAsia. Tapi saya dekat dalam tu cuma nak beritahu bahawa AirAsia menyediakan satu platform marketing yang bagus. Macam tu lah. Jadi kadang-kadang disebabkan saya tulis artikel untuk AirAsia bagi saya token sikit lah. Dia bagi saya reward 10,000 ke, disebabkan tulis artikel menaikkan reputation. Luar negara banyak. Luar negara bagi saya simple dah. Tengok baca artikel kemain lagi dia up produk tu. Confirm lah dia tulis artikel ni sebab nak meningkatkan reputation company tu. Banyak macam itulah. Kalau dekat Emerald dia ada case study. Banyak. Malaysia dah banyak case study. Case study Maidin ada, case study apa yang kat Terengganu tu Alpha Batik ada. Tapi tengok bila baca case study kan semua yang indah-indah belaka je. Yelah takkan nak cerita benda yang buruk confirm kena saman kita nanti. Jadi nampak sekarang ni artikel jurnal pun jadi agent marketing dah sekarang ni. Tapi saya tak jumpa lagi lah artikel ni pasal Alif Syukri ke Datuk Vida belum lagi lah, saya tak jumpa lagi lah. Okey, kualiti. Doktor, nak tanya dalam artikel jurnal kita boleh kalau kita buat kualitatif kan kita buat temu bual kan. Jadi kita boleh ke bagi tahu nama dia ataupun nama company dia? Boleh kalau kita dapat kebenaran dah. Kebenaran bertulis, penat kita turun naik nanti. Kan? Jadi susahlah kat sini. Pening kita tengok sekarang ni dekat kes Bella pun pening dah kita dah ni. Tak nak pula kes kita pula macam ni kan nanti. Jadi kalau tanya saya, kalau nak masukkan nama syarikat dan nak masukkan nama tu, sebab dalam kualitatif etika sangat penting, hak participation kena jaga. Tapi kalau dia okey, biasanya kalau okey tu dia dah baca artikel kita. Pihak governance dia, pihak yang bagian undang-undang dia dah tengok artikel kita. Okey bos, dia cerita up je pasal kita, dia tak cerita pasal down pun. Okey, tak ada masalah kalau dia nak sebut nama kita. Okey, dan tak ada masalah lah. Tapi kalau kita tak minta izin, tiba-tiba sedap nama dia, publish lepas tu. Ni contoh kan. Satu sahabat saya tulis artikel cerita tentang satu organisasi ni. Okey. Bila benda online kan, akhirnya company tu tahu juga pasal artikel ni terbit. Company tu saman kawan saya. Sebab ialah dalam research kan cerita kelemahan syarikat. Logik kan, dalam artikel kan boleh cakap kelemahan syarikat. Itu logik lah. Kita boleh cakap kelemahan syarikat tu. Okay. Merujuk Siti Hajar mengatakan Proton mengalami masalah kewangan pada 2018. Saya selamat sebab saya cite. saya tak ada isu. Tapi kalau kata Proton mengalami masalah yang merudum, dijangkakan pada 2028 Proton akan tutup sepenuhnya di Tanjung Malik. Berani cakap statement benda tu kan. Tiba-tiba dapat saman lah kita. Benda-benda tu yang terbit. Jadi benda tu tak boleh lah. Kalau nak buat benda tu, kita dapat juga maklumat. Kita buat research, dapat maklumat. Dapat maklumat daripada orang-orang pekerja-pekerja dia. Tapi maklumat tu tak tepat. Jadi kena, walaupun maklumat tu tepat, tapi tetap kena dapat keizinan. Kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan lah. Lagi sekali lah. Macam-macam kan. Dah site sana. Kita dah buat infografik. Dah buat words cloud. Kita dah buat perbincangan. Dah buat sintesis. Dah tulis literature review yang menarik. Semua dah buat dah. Tetap last kali kualiti penulisan juga tetap menjadi keutamaan. Last kali kalau kata kita review soalan yang terakhir, okey, kualiti penulisan 1 hingga 5 kita nak bulat berapa. Jadi tetap dalam penilaian artikel pun kualiti penulisan tetap menjadi nombor 1 lah. Okey, amendment
Kalau dapat komen, semua komen yang diberi oleh reviewer tu wajib kita ikut. Kalau diberi komen tu sebagai 10 komen tu kena jawab. Jawab semua komen yang diberi oleh reviewer dan ikut seperti mana yang dicadangkan. Hargai semua komen dari semua reviewer. Kadang-kadang ada 2. Jangan terkejut ada dapat 3 reviewer. Dapat 4 reviewer, jangan terkejut. Boleh jadi sampai 4 reviewer. Saya tak pernah dapat 4. Okey, tapi kawan-kawan saya ada yang pernah dapat 4. Saya biasa paling banyak 2. Ada sekali, 2-3 kali, ada dapat 3. 4 saya belum pernah lagi. Tapi ada possible juga dapat 4. Okey, jika dicadangkan, diberi maka usahakan untuk menerima. Jika tidak bersesuaian dengan, berilah hujah. Kalau dia bagi cadangan, mana cadangan dia yang baik, kita ikut je. Dia dah bagi dah, dicadangkan supaya cite artikel ni. Dia dah benda yang positif, kita setuju je. Tapi kalau ada benda yang memang cadangan dia tu, contoh dia, saya pakai data pilot study. Dicadangkan kajian ini menggunakan data yang sebenar. Alah, jenuh lah nak tunggu data sebenar. Saya pun respon. Kajian ini merupakan kajian yang awal dan kajian pertama di Malaysia. Oleh demikian, kajian awalan pilot study adalah sangat penting sebelum kajian penuh dapat dijalankan. Saya bagi hujah macam tu je. Sebab ada perkara yang kadang-kadang kita tak boleh nak fulfill seperti mana yang dia cadangkan. Okey. Setiap pemutulan menggunakan template amendment yang diberi atau jika tiada, buatlah amendment. Kebanyakan jurnal ni dah sediakan amendment dia. Ikut amendment dia, jadual dia. Nak buat pemutulan pun ada format dia. Kena ikut format jadual dia. Okey. Jawab semua komen yang diberi. Kat sini kalau dibagi 15 komen, jawab 15 komen. Tanpa gagal. Okey, saya nak cerita sikit. Komen ni ada komen positif, ada komen negatif. Okey, komen positif dia kata abstrak ditulis sangat baik. Tu komen juga. Kita nak reply macam mana? Terima kasih atas komen di bahagian abstrak ini. Dah, komen juga. Jadi kita kena respon. 15 komen, puji ke, positif ke kena respon. Kalau yang negatif pun lah, negatif kena lagi buat lah. Kan? Jadi respon semua sekali. Okey, jawab amendment berdasarkan komen yang beri penilai saja. Mana komen yang tak diberi oleh penilai, janganlah ubah. Janganlah tambah. Kita ni suka sangat nak tambah-tambah. Ya, aku nak tambah 1 muka surat lagi lah literature review. Padahal tak ada pun komen kata tambah lagi literature review. Okey, itu guna satu teori. Rasanya macam kita kata, aku nak tambah 1 teori lagi. Padahal penilai tak komen pun suruh tambah teori. Okey, terus terang siapa yang menambah sesuatu yang tak disuruh, kena reject. Sebab dia orang dah ada editor, dia orang dah set dah artikel kita ni, dah siap dah. Dia nak tambah baik artikel kita kat mana yang kita betulkan saja. Dia nak update kat situ. Tiba-tiba bila you bagi artikel yang baru, dah jadi perubahan dah. Macam mana detect? Kita perasan tau. Hari tu hantar 7 muka surat, sekarang dah ada 13 muka surat. Apa hal? Jadi padahal pemutulan tu sikit je. Jadi jangan menambah sesuatu yang tak dicadangkan oleh penilai. Sebab tu kalau nak tambah apa-apa tu sebelum submit tu, tengok lagi sekali, check betul-betul, lepas tu kita submit. Kemudian bila dah submit, dapat pemutulan, betulkan yang part yang diminta sahaja. Okey, jawab amendment dalam tempoh masa yang ditetapkan. Contohlah dia bagi masa tempoh 2 bulan. Kita sibuk puasa raya ni kan. At least 2 minggu sebelum tarikh akhir. Email dengan dia, request tambahan masa. Dia orang okey. Yang dia orang punya pantang last minute. Hari ni tarikh akhir, hari ni baru nak email yang minta tempoh masa. Tak boleh. Kalau boleh awal sebulan, sebulan. Kalau 2-3 minggu. Tadi minimum sekali 2 minggu sebelum. Itu amalan dia. 2 minggu sebelum, request email dengan dia minta tambah. Dia okey. Nak tambah 2 bulan lagi pun dia okey. Tak ada masalah. Tapi janganlah tambah 2 bulan lama sangat. Okey, yang last. Ucaplah terima kasih atas cadangan. Kalau saya dapat komen, dia kata cadangan saya, dia kata abstrak saya tidak lengkap. Saya akan jawab macam ni. Okay, I'm sorry for this purpose abstract. Thank you very much for your suggestion. Saya akan jawab macam tu dulu. Cakap dulu, saya minta maaf, terima kasih atas cadangan ni. Saya mencadangkan lagi literature review, tambah lagi beberapa citation seperti di bawah. Jadi dia dah cadangkan beberapa artikel. Kita kata, terima kasih atas cadangan ini. Kita kena jawab tu dulu. Bukan itu je jawapan kita. Jangan kata terima kasih. Tak boleh. Jangan tulis macam tu. Terima kasih atas cadangan ini. Saya bersetuju untuk memasukkan semua ketiga-tiga cadangan artikel tu dalam bahagian literature review. Jadi di literature review saya telah menambah bahagian itu di muka surat 6, perenggan 2, 3 dan 4. Kena respon macam tu. Respon apa tindakan kita. Mula dia kita setuju, raikan. Kemudian kita beritahu kita dah buat. Kita dah buat kat berapa muka surat. Kat muka surat berapa tu kena beritahu juga. Sebab dia nak semak, dia nak check.
dia boleh tahulah muka surat berapa nanti. Jadi di bahagian jadual, amendment, dalam menjawab satu-satu komen, ucaplah terima kasih atas komen dan cadangan ini, atau jika kita ada kesalahan, kita mohon maaf. Okey, contoh ejaan missing, rujukan, kesalahan teknik, maka ucaplah minta maaf. Minta maaf kerana tak ada rujukan untuk citation ini, saya akan masukkan citation ini, ada rujukan dia. Terima kasih atas cadangan ini. Positif semua komen ke arah untuk memastikan aras kualiti artikel kita adalah bertambah baik. Jawablah semua komen dan cadangan dengan bahasa yang baik, iaitu menggambarkan kita profesional. Dan biasanya artikel memang perlu ada komen bagi pastikan penerbit dapat memenuhi keperluan audit. Dia macam ni, untuk keperluan audit memang kena ada pembetulan. Okey, ingat, tak ada maklum balas penambahbaikan, artikel kita sepertinya tidak layak untuk diterbitkan. Artikel kena memang melalui, semua orang melalui proses minor atau major dalam pembetulan. Jadi jawab baik-baiklah. Okey, alhamdulillah selesai sudah. Perkongsian kita 132 tips untuk penulisan dan penerbitan artikel jurnal ni. Jadi saya buka soalan untuk tanya soalan ni. Hari ni lancar sikit lah kita. Habis awal. Tapi saya buka. Bukan bermakna tak boleh tanya soalan. Nak tanya soalan silakan. Ada soalan nak tanya direct live pun boleh. Nak tanya dekat bahagian chat pun boleh. Saya rasa semua soalan dekat bahagian chat saya dah respon. Kalau ada lagi saya respon lagi. Okey, video ni untuk kawan-kawan kita lah mungkin yang mendengar ni kan. Nanti video ni memang saya akan bagilah. Dia ada 2 video kan. Jangan tengok satu video lah. Video sesi pagi, video sesi petang. Nanti saya akan bagi slide balik kan. Saya nampak tadi. Tadi sesi pagi saya dah betulkan sikit-sikit. Double check lah. Saya nanti sebelum saya nak send nanti saya akan double check balik slide ni. Sekali saya akan bagi video lah. Sebab video ni panjang sikit, kadang ambil masa untuk upload. Kalau saya sempat nak share sebelum waktu berbuka, saya share. Kalau tak nanti selepas tarawih lah. Lepas tarawih tu saya share. Okey, tadi ada sebut tentang proofread. Akan ikut English UK atau English? Ikut jurnal. Terima kasih Adida. Dia tanya soalan, dia ikut jawapan dia. Kena ikutlah kan. Kalau kita sendiri tengok jurnal tu pemilikan dia US. Dan kita pun tengok yang hantar artikel jurnal tu pun English ni macam mana. Jadi dah memang kalau US, memang kita, lepas tu saya advise tadi Adida, kita kalau kita nak proofread, katalah proofread nama dia Mr. A. So saya nak proofreadkan artikel saya bagi artikel saya ni dekat Mr. A. Tak cukup artikel kita ya. Kita kena bagi outer guideline. Kita nak hantar kat jurnal A, outer guideline jurnal A bagi kat Mr. A. Bagi 2 contoh, at least 2 contoh artikel yang terbaru 2022 dah terbit kat jurnal A tu, jadi bagi kat dia. Jadi proofread tu tahu apa nak buat. Dia pun dah ada guideline, dia pun dah ada template, dia pun kita dah bagi 2 contoh, jadi dia akan ikut lah. Kalau tanya saya, jawapan ringkas, kalau dia English US, US lah kita kena tulis. Kalau UK, UK lah. Macam kawan saya salah seorang ni, santai-santai lah. Kadang-kadang saya minta pun dia kata dia sibuk je. Dia kata terus terang, okay, kalau English US saya orang lain. Aku tak pandai English US. Aku English UK je. Kan? Sebab ada yang proofread yang tu pun yang tu. Kan? Saya suka kawan saya ni. Tapi dia memang tak buat pun. Kalau tanya minta pun. Aku memang tak buat service proofread ni. Tapi sebab kau minta tolong aku buat lah. Tapi kadang-kadang dia telefon lagi. Aku tak faham English kau. Betul kan? Nanti baru aku proofreadkan balik. Saya suka dia sebab dia selalu respon. Ada setengah kadang-kadang student saya bayar mahal tapi tak ada apa-apa respon. Tiba-tiba siap. Bila dapat kat saya kata, aduh kalau setakat English macam ni biar aku betulkan English kau. Kadang-kadang susah juga kan bila sebut pasal proofread berkualiti ni, susah pada pandangan saya. Mungkin betul English dia. Betul. Tapi disebabkan saya dah biasa baca artikel jurnal dan dalam bidang ni bahasa yang kita gunakan tu adalah bahasa yang bukan macam ni. Bahasa-bahasa kalau orang kerja kat kilang, bahasa kilang lah. Kalau bahasa kerja ke hospital, bahasa hospital lah maksud dia. Macam tu lah kan. Kalau orang kata pengajian muamalat, bidang fiqh, macam tu lah bahasa dia. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak tukar kan. Jadi ada engineering jadi sastra jadi bunyi dia. Tak boleh lah. Jadi kadang-kadang tu yang kata kena native speaker tu. Kena cari proofread yang sama dalam bidang. Doktor ada pengalaman translate kan, antara proofread dengan translate mana lebih mahal? Ataupun lebih mahal translate lah. Oh, okay.
Sebab kalau orang translate, dia macam ni, dia ada 3 perkara. Translate, editing and proofread. Jadi istilah tu editing and proofread. Jadi kalau full set, translate, editing, proofread. Jadi ada tiga harga lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia smart, dia kata dia free edit, proofread, dia ambil bayaran untuk proofread je. Kan? Ada yang kadang-kadang kita bahasa Melayu nak translate kan, ada jalan sekali. Okey, aku buat sekali lah ni untuk translate dengan editing. Bayaran satu harga je translate. Jadi tak payah proofread lagi dah sebab dah terus translate kan. Jadi of course lah kalau kita tulis dalam English, kalau dah proofread, kalau student saya dia kata saya mahal sikit, kenapa? English saya teruk. Oh macam tu Jadi penulisan English tu bayaran tu pun tengok sejauh mana English tu okey ke tak okey lah. Kalau English tu tak banyak, macam saya ada pernah sekali lah disebabkan yelah saya tulis teliti kan. Ada sekali tu saya minta khidmat proofread professional lah kan. Ini pun kawan saya juga. Dan dia kata tak payah bayar lah. Aku baca kau punya artikel ni dapat knowledge. Kau tak payah bayar pun. Kenapa? Dia kata minor sikit sangat. Nak check proofread pun tak ada benda kan. Jadi susah juga, kawan-kawan tu susah hantar proofread free lah pula kan. Jadi dalam kes ni saya tak ada banyak pengalaman sangat. Student saya banyak lah, tapi kadang-kadang student saya pun geram dengan dia. Hantar proof, dia selalu kata kalau nak sebelum hantar proofread, dia kata saya semak dulu siap-siap. Kan dia kata dah proofread saya betulkan lagi. Sebab saya rasa macam bila baca jadi tak faham. Itu faham dah. Jadi bila dia hantar proofread jadi tak faham. Dia tanya hantar kat siapa? Hantar kat guru TESA. Saya kata guru-guru lah tetap guru, tapi mungkin dia tak pernah tulis artikel jurnal kot. Dia orang bahasa je. Jadi dia lain, tak sampai maksud ni dia kata. Kalau saya masuk kelas bahasa mungkin saya dapat A. Tapi kalau tulis artikel bukan begini cara tulis artikel. Kan? Jadi sebab tu nak kena cari orang-orang yang betul lah. Tapi kalau cerita mahal, memang translate mahal lah. Tapi ikutlah kan. Kalau ada yang cas ikut yang betul-betul setara, satu perkataan 10 sen. Ada 15 sen. Word satu perkataan 10 sen, 15 sen, ada 20 sen, ada 30 sen. Tengok. Menulis pun satu perkataan pun orang cas 30 sen, 20 sen kan. Ada orang cas muka surat. Ada timbang rata je muka surat. Kan. Kalau 10 muka surat, bagilah satu muka surat RM10, sekarang RM100. Kan, contohnya. Memanglah kalau tanya saya memang terus terang, memang nak je orang freelance kat luar. Cuma saya sukakan freelance yang yelah, kadang-kadang freelance ni macam banyak yang ada yang apa kita panggil hidden kan. Dia freelance, dia buat proofread tapi dia hidden. Dia bukan bidang yang itu. Jadi mungkin faktor-faktor tu akhirnya nanti kualiti tu tak okey lah. Macam universiti ada buat. Kalau sebagai saya, kalau tidak terlalu mahal, boleh gunakan proofread yang ditawarkan oleh universiti. Universiti saya murah, UPSI. UPSI pakai 10 sen. Untuk student UPSI, kalau translate gunakan dekat pusat bahasa UPSI, 10 sen satu patah perkataan. 10 sen tu murah tau. 10 sen tu antara yang termurah lah. Kalau you jumpa 2-3 sen tu lagi murah lah. Tapi basically secara profesional 10 sen tu murah. Kan? Tapi bagi saya mahal jugalah kan 10 sen kan. Kalau macam Express 150 patah perkataan. Kira dah. 10 sen kalau 150 berapa. Tapi tak apalah. At least tu kan. Ada yang tanya Abu Hanifah, tanya soalan. Luar sikit konteks lah. Macam mana kita nak rujuk full tesis negara Malaysia? Okey. Kat Malaysia ni, dia ada satu nama dia MYTO. M-Y-T-T-H-O. Itu Malaysia. M-Y-T-H-O, MYTO. M-Y-T-H-O ke M-Y-T-O? Itulah. M-Y-T-H-O atau M-Y-T-O. MYTO Malaysia. Malaysia ada satu persamaan. Kita tak centralisekan tesis universiti. You nak tesis UKM, pergi UKM lah. Kan? Nak pergi tesis USM, pergi USM lah. Nak pergi tesis UM, pergi tesis UM lah. Dia macam tu. Indonesia pun sama kan? Nak pergi tesis kat universiti A tu, kena pergi universiti tu lah. Nak pergi universiti ni, kena pergi universiti ni lah. Kemudian, dah masuk dekat website universiti tu, dia nak minta username dan password. Itu satu. Kemudian dah ada username dengan password pun kadang-kadang tak dapat full text. Dia bagi 20 muka surat je. Itu kalau tanya saya, itulah amalan di Malaysia. Dan Indonesia kita tak buat lagi centralized. Macam kat UK dia ada ethos. Kita tak ada. Dekat Malaysia kita tak ada. Kan? Kalau macam saya lah contohnya. Contoh tadi sebut Darham kan. Kalau nak baca tesis Mazli Malik pun dekat Darham juga. Typelah Mazli Malik, dapatlah tesis dia. Jadi dekat UK senang dapat tesis. Kat Malaysia ni dia
Sama lah kat Indonesia, kalau saya silap mohon maaf lah. Indonesia pun lebih kurang sama Malaysia. Kita tak buat lagi centralized untuk tesis tu. Maksudnya Malaysia tesis, dia buat M tesis kan, MY tesis. Indo tesis tak ada lagi. Indomie ada kan, Indo tesis belum ada lagi, gurau. Okey, dalam kes ni belum ada lagi. Yang tu kalau consider saya, kalau saya nak cari tesis, kalau saya nak pergi universiti yang bagus-bagus kat Indonesia, saya kena pergi kat website dia, saya kena explore. Kalau dia minta username password, kena cari kawan-kawan lah. Dia kan. Itu dia masalah untuk tesis kat Malaysia. Kalau yang di online ada yang perlu masukkan username dan password. Tapi dekat Malaysia kita ada buat at least satu, tapi tak update sangat, tak fulfill semua, ada yang Maito tu. Itu je. Ada tapi tak lengkap. Kalau macam mana kategori? Sangat tak lengkap. Tak lengkap. Memang tak update lah senang kita. Kan? Tak semua. Kalau tesis saya pun tak ada dalam tu. Kan? Jadi tak banyak, tak lengkap lah. Kan? Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada apa-apa, ini pun dah okey dan sedang elok lah. Kita habis ni, saya boleh solat dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, yelah, mungkin waktu puasa ni masing-masing ada urusan. Kan? Ujung-ujung bulan puasa ni macam-macam lah. Nak siapkan persiapan diri, persiapan rumah dan sebagainya. Kan? Bulan Ramadan pula nak mengaji dan sebagainya. Okay, jadi boleh tengok video ni. Video ni kekal lah. Kalau tak jadi apa-apa, video tu kekal ada. Boleh tengok berapa kali, nak tengok balik, dengar balik. Slide pun saya akan bagi balik. Yang berkongsi 2 hari, terima kasih lah yang semalam hari ni. Berjaya kita bulan puasa ni. Paling tidak pun 12 jam kita bersama. Semalam 6 jam, hari ni 6 jam atau lebih. Dapat berkongsi untuk penulisan tip, tulis artikel, jurnal dengan tesis. Lebih kurang sama ke? Mungkin ada kata ada part-part slide sama. Memanglah sama. Tulis artikel, duduk tulis. Tulis tesis, tulis artikel. Hampir sama. Tetapi kadang-kadang penyampaian sedikit berbeza sebab artikel lain. Dia ringkasan. Tak banyak. 10 muka surat, 5 muka surat. Tesis lain. Audien lain. Tulis tesis, muka pertama yang kena tengok. Supervisor dengan penilai. Tulis artikel, siapa yang akan tengok? Kan? Publisher. Kemudian orang awam yang boleh akses, boleh baca. Kan? Okay, semoga sedikit perkongsian ini beri manfaat, dapat meningkatkan sedikit sebanyak ilmu kita. Okay. Kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, boleh tanya dekat soalan WhatsApp. Kalau saya lambat reply tu, mungkin ada kerja yang saya buat. Nanti saya akan cuba reply. Okay, dari segi video dengan slide saya akan bagi. Okay. Semoga terus manfaat. Yang join bayar asing, terima kasih join. Yang join atas 400 kan, 200 tesis dengan 200 tesis pula apa? 200 tulis tesis, 200 video slide yang tulis artikel tu, package yang saya bagilah. Semoga bekalan yang ada tambah pula 2 hari ni, semoga dapat bekalkan manfaat lah. Jika ada apa-apa perkongsian lain-lain yang saya rasa saya nak kongsi, saya akan kongsi dalam grup tu lah. Jangan left group. Jangan left group. Okay, saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Terkucil menyebut, kadang-kadang bulan puasa ni kadang bagi-bagi contoh yang kurang-kurang sesuai, cerita pasal makanan pula, mohon maaf. Okey, jadi saya doakan yang terbaik pada semua, mana yang tengah struggle nak siapkan proposal, hantar artikel tak lepas lagi, semoganya semuanya lancar, dipermudahkan dan sukses boleh terbit. Jadi walaupun lama lagi, saya nak ucapkan mohon maaf lah. Mohon maaf bukan hari ni, kalau sebelum-sebelum ni pun pernah WhatsApp saya tak reply ke, tanya tak jawab ke apa ke semua, saya mohon maaf lah atas kesalahan saya. Okey, saya nak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka.